Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kelas Operation Management, pengurusan operasi. Okey, kita sambung yang hari itu masih lagi dalam bab 1. Okey, bab 1 ni biasanya membincangkan perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang akan continuity dalam bab 2, bab 3 dan bab 4, bab 5. Jadi kalau bab 1 ni kita mungkin loncat-loncat sikit, tapi semuanya akan diperbincangkan lagi dalam bab 2, bab 3 dan sebagainya. Okey? Dan seterusnya lah. Okey? Dan saya dan pakcik pun tak naklah rasa laju sangat, biar kita rasa bab 1 ni dia bergerak dengan smoothly. Jadi bila rasa semua dah boleh bawa, nanti kita akan speed sikit lah. Okey? Dan selepas ni nanti kita akan bincang. Nanti ada yang tanya berkaitan dengan assignment, nanti kita akan bincang selepas ni. Okey, ini gambar ni mungkin you nampak satu kenderaan, kan? Kereta lama lah, kereta lama suatu masa dulu. Okey, bukan kita nak bincang gambar, kita nak bincang sekarang ni kita panggil kronologi, ataupun kalau nak faham tentang pengurusan operasi, inilah asas dia. Jadi sepanjang saya belajar daripada degree, saya ambil degree operation management kemudian buat master pun buat operation management, sampailah saya kerja di Produa. Okey, ini yang related dengan kereta lah. Kemudian saya kerja di UPSI, kemudian saya sambung PhD saya buat doctorate engineering, spesifik in automotive juga. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada berapa perkara itu? Iaitu 4 perkara, iaitu cost, okey, lepas tu quality, kemudian kita pergi customization, kemudian dia adalah globalization. Okey. Kita tak payah tengok tahun tau, kita tak payah tengok tahun. Jadi kita nak belajar operation management ni, kita tak payah tengok tahun sangat. Apa yang kita nak kena tengok adalah yang berkaitan apa yang kita kena faham bagi setiap proses tu. Okey? Okey, time to time saya masukkanlah rakan-rakan kita yang mau nak masuk. Okey? Kalau kita tengok early concept labor specialization. Maksudnya spesifik ataupun specialization dalam pekerjaan. Jadi kalau kita tengok sekarang pun di Malaysia pun amalan itu masih lagi ada. Okey, kadang-kadang kita akan lihat, saya tak nak cerita pasal bangsa tapi kita nak tengok dari segi pemilihan kerja pun masih lagi ada pemilihan kerja yang ada sedikit bias dan sebagainya. Tapi dalam era globalization ni, saya rasa aspek apa kita panggil, aspek pengetahuan kemahiran tu, macam saya ingat hari tu tolong ingat sampai bila-bila bila you nak fikirkan hal orang lain ke atau fikirkan hal kita ke, ada 3 perkara yang you kena remember, iaitu ASK. A-S-K, attitude, skill dengan knowledge. Jadi sampai untuk era sekarang ni pun, kalau apa-apa keadaan pun semuanya akan melihat kembali kepada attitude dan juga kemahiran dan juga pengetahuan. Jadi era-era dulu pun kalau nak kerja tahun 1776 dengan 1880 pun isu pasal labor ni sangat penting, pengkhususan ni sangat penting. Kemudian kita pergi pada era saintifik. Saintifik ni era-era yang kita kata era-era yang dah nak masuk manufacturing. Okey? So kita ada berapa contoh kat sini lah, dia ada nampak tak Gantt chart. Gantt chart berasal daripada nama tu sendiri, Gantt. Okey? Macam dekat WhatsApp tadi kan saya kongsi beberapa nama syarikat. So nama syarikat tu mana datang dia. Okey, kita kat Malaysia macam mana? Nanti kita study pula dekat Malaysia. Orang letak nama syarikat di Malaysia atas nama mak dia ke, nama ayah dia ke, ataupun nama bisnes dia, nama services dia. Okey? So dalam scientific management era, so kita dah masuk kepada motion. So kita akan belajar spesifik apa itu motion. Okey, walaupun dah belajar pada tahun kita tak wujud lagi, kita tak merdeka lagi, tapi perkara itu kita kena belajar. Proses analisis, Q teori, nampak tak? Proses Q ni, Q system ni, okey, dah ada sebelum kita merdeka lagi. Proses analisis Taylor ni, okey, Taylor ni nama besar lah. Banyak nama-nama dalam sekolah ataupun kita kata dalam pendidikan memang ramai yang akan gunakan perkataan Taylor ni lah. So dia terinfluence daripada proses analisis. Okey, kita pergi pada era seterusnya, era awal 90-an. So kita ada mass production, maksudnya
isu pengeluaran ataupun kalau kita nak belajar productivity. Lepas ni kita nak belajar productivity. Jadi mass production ni memang ada related dia dengan productivity. Jadi productivity tu dia ada berkaitan dengan moving assembly, kemudian dia ada statistical sampling. Ini so dia orang akan guna nama dia orang sendiri tau. Shu Hat. Siapa yang belajar statistik akan mula kenal dengan dia. Kemudian kita dah belajar ni, saya ingat kalau you belajar business atau management, economy order ni dah belajar pada matrikulasi lagi. Jadi mungkin you belajar lagi sekarang, quantity, linear program, PERT, CPM. So ni kita akan belajar dalam cooperation management pun ada yang berkaitan dengan PERT, CPM ni. Jadi saya ingat matrikulasi dan mungkin SPM pun juga belajar ini. So kita ada MRP, Material Requirement Plannings. Okey, ini era seterusnya. Era bila orang dah fikirkan everything, kalau nak buat apa-apa dia berkaitan dengan cost. Macam kita fikir sekarang lah, apa-apa kita nak buat, kalau kita nak start business pun, kita akan fikirkan cost. Dari segi modal kita ada kemampuan tak. Jadi kita nak mulakan perniagaan. Jadi mulakan perniagaan ni, minta semua kalau kita belajar operation management ni, otak kita kena likat sikit. Okey, kalau you nak menjual sesuatu barang contohnya, hasil daripada titik peluh dalam menghasilkan satu produk. Okey, kadang-kadang you nak buat satu produk tu mungkin ambil masa selama 2 minggu, iaitu 14 hari untuk satu produk. Okey, bila menghasilkan satu produk itu, dia melibatkan kos sebanyak RM5. Okey, RM5. Kemudian selama 2 minggu anda kena siapkan produk tu dengan kos RM5. So bila saya tanya produk ni nak jual berapa, so you all jawab pun nak jual RM10. Katalah nak jual RM10. Jadi you kata you untung RM5. Persoalan di sini nak ke 14 hari kerja untung RM5? Kan? Cuba bayangkan, kita buat satu produk siap dalam tempoh 14 hari dengan kos RM5. Dekat sini you jual RM10, jadi dapat RM5. Jadi RM5 keuntungan untuk kerja 14 hari. Kalau 14 hari tu bahagi dengan RM5 ataupun RM5 bahagi dengan 14. Berapa sen je dapat? Ya? Maksudnya tak sampai RM1. Tak sampai 50 sen. Berapa sen tu? 30 lebih sen kan? Jadi dekat situ menunjukkan bahawa calculation kita mungkin kurang tepat. Tetapi bila kita belajar tentang mass production, itu kiraan kos seunit. Bila satu-satu produk tu katalah hantar ke factory, ke kilang dengan kuantiti yang besar, dia akan mengecilkan kos. Okey. Jadi kat situ kita kena fikirlah. Jadi kat sini kita akan buka minda kita bahawa bila nak berkaitan dengan production, kita kena calculate gaji kita sehari. Berapa gaji kita sehari? Kalau kata you nak gaji RM100 satu hari, kalau you kerja 14 hari, gaji you adalah RM1,400. Kos juga, ramai orang tidak mengira kos pekerja ataupun kos kita yang bekerja. Okay, kalau you letak satu hari RM50, kalau 14 hari maksudnya RM700. Jadi yang tu yang saya nak beritahu, ketika itu kan kita nampak pada zaman-zaman dahulu orang-orang kerja ni, kerja di kilang dia nampak dia kerja macam, minta maaf saya sebut kadang-kadang kita panggil bahasa pasar panggil kuli kan, tapi kita tak adalah nak panggil kuli, tapi kita nak cakap macam buruh kasar lah. Jadi tengok dia orang kerja penat kan, kerja macam mengejar productivity sebut. So dia akan kira kalau hari ni you nak kerja kat kilang, you kena keluarkan produk banyak. Jadi orang kerja macam tak cukup masa nak makan, tak cukup masa nak solat, tak cukup masa nak rehat. So kerja kilang tu memang macam robot ketika itu sebab orang mengejar productivity. Okey. Lama-lama mula orang bincang, tak guna kita keluarkan productivity yang banyak, pada masa yang sama kualiti akan menurun. Kenapa kualiti boleh menurun? Yalah kalau semua orang kerja tidur tak cukup, rehat tak cukup, buat kerja laju sangat, akan adalah error. Dalam kehidupan kita ni, sebenarnya dalam kehidupan kita nak membesar ni, you dengan remaja, lepas ni mungkin nak ke alam perkahwinan. So kita akan berhadapan dengan apa itu kita panggil cabaran dalam kehidupan. Contoh dia, kita banyak akan membuat keputusan yang kadang-kadang keputusan itu adalah keputusan yang tidak sempurna. Jadi kita berhadapan dengan kita panggil kesilapan.
and error yang kita buat. Jadi daripada error dan kelemahan dan kekurangan yang kita ada tu kita tambah baik dari sehari ke sehari. Okey. Jadi sama juga dengan operation management. Istilah penambahbaikan pengurusan itu tak perlu disebut bila. Kita pun nak menjadi seorang yang baik, itu harus jadi cita-cita. You nak jadi seorang anak yang baik, nak bakal menjadi isteri atau suami yang baik, bakal menjadi abah atau mama yang baik. Jadi semua orang akan jadi baik, tapi untuk mencapai benda yang baik itu, dia kena melalui proses penambahbaikan berterusan. Jadi semua keadaan pun sama juga dengan production. Production memang akan ke arah penambahbaikan berterusan. Sebab tu dekat Japan, Jerman, negara-negara maju ni, dia orang tak ada sebut pasal penambahbaikan berterusan sebab benda tu ada dalam jiwa masing-masing. Dia dah absorb dalam diri dah berkaitan dengan penambahbaikan berterusan. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok lean production era. Okey, lean production era ni kalau buat pengetahuan you all sekarang, kita tak bincang pasal era tau. Kalau kita bincang pasal era, kita anggap ni benda sejarah. Tapi dalam kilang tidak ada sejarah. Kita masih lagi menggunakan pekerja secara pengkhususan. Dia ada skill A. So, dia akan guna skill A untuk bekerja. So, kita masih ada kilang yang mengeluarkan production yang sangat banyak, skala yang besar untuk mengurangkan kos. Okay, kita dah ke quality focus. Okay, bila quality focus dengan zaman teknologi sekarang, kalau you tengok sekarang ni, just in time. Okay, just in time tu sangat relate dengan IR 4.0, Industry 4.0, okay? Computer Aided Design, CAD, and EDI, QQM, Total Quality Management, Bedrich Award. Bedrich Award is something like kecemerlangan dalam kualiti. So empowerment. So empowerment kena belajar tau. Kadang-kadang kita selalu sebut apa tu empowerment? Apa tu empowerment? Empowerment ni bermaksud kalau kita masing-masing bekerja, kita mesti ada rakan atau sahabat atau anak buah yang ikut kita bekerja. Jadi dia memahami proses seperti mana yang kita faham tentang proses kerja. Jadi kalau macam saya lah contohnya. Kalau macam saya tak boleh nak ajar kelas malam ni operation management. Okay, saya tahu beberapa rakan-rakan di fakulti juga boleh ajar operation management. So saya boleh bagi empowerment dengan dia. So bila saya bagi empowerment dengan dia, saya tak adalah terlalu merumitkan dia. Saya bagi kebebasan dengan dia untuk dia conduct kelas operation management dengan cara yang bersesuaian dengan gaya dia sendiri, tetapi matlamat capai. Jadi kita dekat industri ni masalahnya bukan cerita pasal empowerment. Untuk beri kepada seseorang empowerment itu adalah tak berapa confident. Di situ kita akan dapatkan kelemahan. So kat sini ramai student HR juga kan. Kita selalu fikir tahu HR akan buat training, akan buat pengurusan kebajikan, so dia akan buat human development. Tapi kadang-kadang bila sampai satu keadaan kita train, yang ni cerita ni nak kena cerita lama, slide memang lama. Okey, bila kita ada staff-staff kita yang ramai ada skill, ada potential, ada talents, ada orang tahu yang ni, ada orang tahu ni. Okey, bila kita tengok dalam satu organisasi, masing-masing kalau kita ada 20 orang pekerja, 20 orang ada kerja pengkhususan. Okey, tetapi bila berlaku sesuatu, contoh kesihatan tak kurang baik, berlaku kemalangan ke ataupun berlaku sesuatu bencana yang menyebabkan staf kita akan kurang pada hari itu. Okey, kita akan cari orang untuk empowered ataupun akan melaksanakan covered kerja dia. Tapi disebabkan semua orang buat pengkhususan, so dia tidak ada replacement yang bagus. Ambil contoh paling mudah lah, you all ni kena bagi contoh mudah lagi. Contoh kalau tengok dalam tim bola sepak contohnya, yang perempuan mesti boleh faham. Dalam tim bola sepak, kalau orang kata, kalau orang nak beli player, orang beli player selalu fikir tentang, cari player yang bagus, ambil Messi, ambil Ronaldo. Okey, kalau orang yang biasa main bola, dia tahu sebab dia ambil position. So, kita tak boleh ambil striker banyak, kita tak boleh nak ambil keeper yang bagus banyak. So, kita kena balance. Sebab kita tahu, setiap player tu mungkin akan injured. Okey, akan injured dalam game ataupun akan injured panjang. Jadi kita kena ada orang yang akan replace dengan dia, yang akan ada karakter yang sama. Sebab kalau kita cari player yang tak ada karakter yang sama, so bila dia injured, game kena tukar. Cara permainan dia kena tukar. Sama juga dengan kilang. Kalau kita bergantung dengan satu engineer, kalau engineer itu betul-betul superb, sangat bagus, pengkhususan kerja, dia ada specialize yang benda tu. Tapi bila dia tidak sihat, contohlah kena quarantine 14 hari. So macam mana kita nak cari replacement ni? Sebab tu kan,
kalau kilang yang bagus, walaupun dia memiliki seorang engineer yang bagus, dia kena cari orang yang akan assist dia. Kalau dalam bahasa saya lah, kita kena cari clone dia. Kan clone tu nak tunjukkan nak ditiru, tidak. Sebab kita tahu nanti kalau satu masa orang akan pencen juga, so ada pengganti dia. So saya nampak di sini di pekerjaan di Malaysia, tak tahulah mungkin dia tak ambil operation management ke ataupun dia tak fikir sampai ke situ. Kadang-kadang orang fikir buat apa kita cari orang yang sama. Kita baik kita cari orang yang ada skill yang berbeza. Ya betul, saya tak menghalang kalau orang nak cari spesifik. Tapi dalam masa yang sama kita kena make sure kita kena ada orang yang boleh take over tau, something kita panggil empowerment. Sebab tu dalam government kadang-kadang kalau staff buat rotations, kita panggil job rotation. So job rotation tu maksudnya okey, kita seseorang tu akan sampai satu masa dia akan rotate. Tapi kan saya nak kena betulkan keadaan. Job rotation dia ada pro and con dia. Okay, kita bagi dia job rotation tapi masih yang sama, masing-masing ada pengkhususan dia. Kita kena kenal pasti setiap employee kita ada satu pengkhususan dia sangat expertise. Okay, expertise. Okay, tapi dalam masa yang sama dia kena kerja job rotation. Tapi apa yang berlaku zaman-zaman you all tau, dia dah berlaku pada zaman saya. Kalau umur saya 39 dah ada, zaman you all akan lagi rasa impact tu. So masing-masing rasa dia ada ego tau. Masing-masing aku terror yang ni, aku terror yang tu. Masing-masing cuba mencari kelainan untuk expert dalam satu-satu perkara sehingga dia lupa sesuatu. Kita ni ada masa kita tak sihat juga. Jadi kita tidak ada orang yang macam saya rasa sekarang. Macam saya, siapa nak clone aku sekarang Kalau aku jadi apa-apa nanti siapa nak clone, siapa nak cover semua benda ni. Jadi kat sini buat kita fikir, oh empowerment tu sangat penting. Minta maaf lah, empowerment tu saya kena ceritalah sebab dalam operation management itu juga yang setiap hari kalau kita berdiskusi bila berhadapan dengan masalah kita akan sebut empowerment. So siapa yang akan empower ni? So empower dalam manufacturing ataupun dalam production sangat penting. Kanban. Saya tahu kalau siapa yang dah baca buku What is Definition of Kanban. Kanban adalah kad. Okay, kad ni zaman teknologi. Zaman dulu kita panggil kad lah, dia tak ada ATM. Tahun 1980, what you expect? Takkan ada ATM. So dia ada satu kad. Dalam kad tu dia ada whole information. So apa dia buat kad? Macam you pergi kat Speedmart, dia pakai barcode. Yang barcode you scan tu. Kalau you nak tahu teknologi scan tu dah berlaku pada tarikh lahir saya, 1981. Jadi teknologi scan ketika tu, so dalam satu kad tu, kalau you perasan kebiasaan tak, dia letak satu kertas A4 kan, satu kertas A4, lepas tu dia ada banyak barcode. So bila orang gunakan barcode tu dia tahulah. So senang, katakanlah dia nak beli stok atau nak beli barang bahan mentah, material, so dia gunakan Kanban. Cuma zaman sekarang ni orang tukar dengan Kanban ni gunakan QR code kan sekarang ni. So macam-macam lah sekarang ni kan, macam kita kan kalau My Sejahtera. So tu kalau tanya saya itu sebenarnya Kanban. Itu Kanban. Cuma zaman sekarang guna handphone. Guna handphone, kita pakai QR code, kita scan, dia boleh dapat detect information. Tapi the history is, kalau you jumpa perkataan Kanban, Kanban adalah satu kad yang ada pelbagai maklumat yang akan dapat digunakan untuk detect. Contoh ketika satu masa dulu adalah scan lah. Dengan Kanban ni lah, dengan Kanban kita kadang kena belajar tau benda-benda macam ni. Dengan Kanban ni kita belajar, oh kenal touch and go. Touch and go tu Kanban lah. Touch. Okey, kita belajar thumbprint, sekarang jari. Itu Kanban lah tu sebab dengan ada satu tool yang kita panggil kad. Tak adalah kita panggil jari ni kad, tapi dengan ada satunya perantara, contoh jari kita dapat scan bahawa dapat information kita. Jadi suatu masa dulu kita kena berterima kasih dengan idea Japan ni lah. Sebenarnya Kanban ni from Japan. So Kanban ni dicipta oleh Jepun untuk meningkatkan produktiviti dia supaya bila dia dah macam kita lah kan, bila katalah jual burger kan, jual burger tu pukul 8 malam sampai pukul 12 malam waktu peak. So orang order macam-macam kan. Kita kadang-kadang salah salin kan, macam orang order nak sayur lebih, kan lepas ni kalau nak buat buku pun boleh buat Kanban ni. Jadi orang order banyak, nak gula kurang lah, nak sos lebih lah, nak sos apa. Jadi kita buat patternate dia ataupun kita buat macam okay, kita ada 20 kod. 20 kod ni kita je yang tahu. Kalau orang Jerman lagi jahat ni sebenarnya. Orang jahat akan buat coding. Orang Jerman suka buat coding sebenarnya. So bila buat coding, kita tak tahu coding tu. Dia je yang tahu. Jadi bila kita tengok dia scan, terror dia buat scan. Okay. Kalau nak tahu, barcode tu memang teknologi daripada Jerman. Jadi kita tak tahu kan, cuma orang yang pengusaha dia tahu barcode tu. Kalau kita senang, kita tengok Milo Ice, Teh Ice. Jadi kita akan gunakan gambar tulis Milo Ice. Tetapi kalau idea Jerman, dia pakai coding.
Jadi kalau kita tengok bakut-bakut kat kedai tu adalah ideologi daripada Jerman supaya owner saja yang tahu. Okay? Alright. So saya memang kalau tanya kat Malaysia, kita ke era mana, kita masih dekat quality focus. Kita masih lagi ke quality focus. Okay. So zaman dah berkembang, okay, saya nak beritahu apa, kita tutup tahun tau, tutup tahun. Kalau tanya saya nak menjadi seorang yang baik, cost focus dengan quality focus ni ada fundamental. Fundamental maksudnya sesuatu yang asas utama yang you kena strong. Okay, zaman-zaman dah berkembang. Jadi you belajar sekarang ni, you belajar tentang internet, e-commerce, enterprise resource planning, ISO, supply chain management. Dalam buku kita banyak sebut pasal supply chain, multi order, so radio frequency identification. Banyak jumpa dekat tool sekarang RFID. So benda-benda ni kalau you nak tahu kan, kalau saya boleh cakap kan, kalau individu tu dia expert internet dengan e-commerce, tapi dia tak ada ilmu just in time, contoh dia tak ada QQM, dia tak faham apa tu cost, apa tu specialization, so dia tak boleh juga. Sebab tu saya nak kata sebagai orang, you lepas ni jadi manager atau executive atau engineer dalam operation management, you kena tahu apa tu cost, quality dan customization. So otak you kena ligat sikit. Sebab kita selalu fikir, macam orang nak beli kereta kan, fikir pasal maintenance, dari segi tahun, berapa tahun nak kena bayar, berapa susut nilai. Sebenarnya you dah ambil bagus lah, you belajar kewangan, you belajar accounting, you belajar teknologi. So operation management ni kalau ikutkan susunan, saya tengok you mungkin dah semester atas. Betul, kalau saya zaman degree, paper operation management ni kalau orang bukan dalam bidang operation management adalah semester akhir. Semester akhir tu paper yang selalu orang tak apa nak lulus lah, kena repeat. Semester last paper operation management dengan paper strategic management. Tu dua paper kan, kalau you dapat A, company tengok you dapat A, so dia mesti suspect, dia macam memang tabik spring lah. Dua paper ni kalau dapat A memang solid. Maksudnya ibu management adalah strategic management. Okay, strategic management tu dia tapau habis. Semua dalam management dia tapau habis. Okay, operation management ni dia dah faham management, tapi dia boleh faham benda-benda yang kecil-kecil tau. Benda-benda technical, strategic sometimes dia technical tak nampak, dia cuma cakap okay, and you kena make sure operation management ni tip-top. Tapi dia tak tahu sangat apa elemen operation management tu. Jadi operation management ni kalau kata perlu ada dalam organisasi tu, daripada mana? Daripada Pak Gad tu, daripada safety, sampailah ke customer, dia pusing. Dia supply chain ni dia patah balik. So dari datang daripada customer, dah jumpa balik customer balik. Jadi kalau dua ni sepatutnya memang duduk dekat semester akhir. Semester akhir tak perlu ada banyak subjek. Kita tak subjek-subjek killer je kat last semester tu. Tu yang ramai orang kata habis last semester tu tambah satu sem lagi sebab kena repeat. Okay, ni ketika dululah. Zaman-zaman repeat, zaman-zaman kita orang. Saya tak ada dapat A pun time degree. Saya cakap terus terang, time degree saya tak ada A pun. Jadi yang banyak adalah D. Repeat. Jadi it's common lah ketika dulu C dengan D tu biasalah. Okay. Okay, mungkin zaman kita orang tu zaman CD. Zaman CD banyak C dengan D. Okay. Alright, kemudian globalization era. Jadi so ni zaman-zaman sekarang lah ke arah negara maju, global supply chain, semua nak pergi worldwide sebab dia tidak ada lagi satu negara fokus pada satu productivity, kemudian pergi pada grow transnational organization. So kadang-kadang dulu tak tahu, dulu Malaysia fikir kita kena fikirkan material kita, Indonesia fikirkan material. Cuma sekarang macam Malaysia yang baru-baru ni kan, kita punya kelapa sawit akan dibeli, bahan mentah kelapa sawit tu akan dibeli oleh China. Jadi China dengan mudahnya mendapat kita punya resources, dapat material daripada negara Malaysia. So Malaysia sendiri kalau kata kita tak ada expertise, so kita gunakan labor. Dia tak labor specialized, nampak tak? Dulu kita pakai labor specialized. Sekarang kat dunia sekarang ni because of cost of labor. Contohnya kalau cost tu murah. Contohlah minta maaf, ada negara-negara Asia dekat Malaysia ni mungkin dia kurang pendapatan pula sukar dapat pekerjaan. Jadi dia sampai kerja kat Malaysia tu banyak pekerjaan-pekerjaan dekat layer bawah lah. Layer bawah maksudnya mungkin orang Malaysia tak nak kerja dan sebagainya. Kadang-kadang saya nak cerita ke orang tapi kadang-kadang saya segan nak cerita. Kalau you cakap dengan saya kan, saya kadang-kadang yang kerja kat Foodpanda tu kadang-kadang saya respect. Saya respect orang kerja Foodpanda dengan Grab ni. Bagi saya kan, kalau saya rasa saya malas hari ni kan, saya tengok orang yang buat Grab tu, kerja dia tak rehat tu, tak tentu masa duduk je. Jangan sampai tertidur atas motor. Jadi saya selalu fikir, kalau dia orang boleh bekerja tengah-tengah panas, apakah saya tak boleh kerja panas-panas? So saya kena kerja juga panas-panas. So tetapi kalau you nak tahu sebenarnya,
kita rasa kerja Grab tu best sebab boleh bawa motor dan tu. Betul, ni pasal rezeki, saya tak nak komen pasal rezeki. Tapi saya nak tunjukkan dari segi perkaitan operation management ni. Kalau you nak tahu, kerja-kerja orang Malaysia yang tak buat, contohnya buruh binaan. Kalau you nak tahu, buruh binaan ni memang dia boleh buat rumah dan sebagainya. Tapi kan, antara pekerjaan yang tak akan habis sampai bila-bila, orang yang buat maintenance. Maintenance maksudnya apa? Kalau pintu you rosak, you akan panggil geng ni. Kalau bumbung you bocor, you akan panggil orang ni. Kalau you nak tahu calculation diorang ni sebenarnya, untuk kos diorang ni, kalau you nak bumbung you tu, genting satu bumbung tu, berapa ringgit? Tu yang macam biasa genting itu warna oranye, warna merah tu. Satu tu berapa ringgit? Kan? Biasa murah. Tapi biasanya kedai nak ambil untung sikit. Biar harga dia RM2. Harga dia RM2 saja. Okey? Yang genting. Kalau genting tu pecah, kucing lalu semana entah boleh terbelah dua dan sebagainya, rumah kita bocor. Pasal genting tu. Jadi kita nak tukar genting tu. Jadi mungkin kita rasa, oh kerja ni renyah lah. Kerja ni renyah. Jadi you panggil lah geng-geng orang Indonesia contohlah. Minta maaf saya gunakan perkataan Indonesia. Tapi mungkin ramai dekat Malaysia tu realitinya ramai yang buat kerja ni adalah orang Indonesia. Jadi kita panggil lah Pak Omar ke Pak Akub ke dan sebagainya. So kita panggil dia. So dia kata, oh Mas, kalau Mas abang, Mas ataupun dia panggil Pak. Okey, Pak Fazli, bumbungnya sudah retak, sebab tu hujannya turun, bocorin gentingnya, dia kata. Jadi mau tukar sama ni. Okey, alright, apa solution dia? Dia kata tak apa, nanti dia beli barang. Nanti dia akan pasang. Dia pun naiklah motor tu ataupun kereta, dia orang kereta second hand je. So dia beli kereta second hand, dia beli satu genting tu, lepas tu dia naik atas, dia pasang tu. Kemudian dia macam, dia tengok-tengoklah, dia repair sikit, cuci sikit, kemudian dia turun. Okey, berapa charge dia? 200 pula, RM100. Okay, RM100 tu murah tau. Kalau you pergi belah-belah KL tak tahulah, pasang satu genting tu mudah sangat. Naik atas, pasang, buat lama sikit lah. Sebab takkan nak turun-turun kan. Buat lama sikit macam kerja banyak kan. Buat lama-lama sikit, ketuk-ketuk ke apa yang betul, lepas tu turun. RM100. Kos RM2. RM2 tu mahal tau. Kalau kena gaji dapat RM1 lebih lagi. RM2, dia untung RM98. Katalah dia naik atas tu tak tahulah dia buat lama sangat sejam. Sejam dia dapat RM98. Itu gaji degree ke gaji master tu? Jadi kat situlah yang kadang-kadang kita sekarang ni, you sekarang ni dengan usia yang tengah muda ni, idea tengah ligat, mental asyik menyala je. Kadang you kena fikir tau. Contoh je, macam saya sebut minggu lepas, orang jual kereta, untung beli kereta, satu kereta untung. Harga kereta RM100,000. Tapi bisnes tu bergerak, bukan dekat jual kereta tu, servis, repair kereta. Jadi, bila saya bagi contoh ni kan, ramai semua buka bengkel. Okey, saya tak nak semua you all buka bengkel. Dalam kehidupan dalam dunia ni, banyak orang buat servis yang generate. Macam dulu orang bagi contoh, you bagi contoh saya apa, yang apa tu? Lupa dah saya, yang pemanas dengan sejuk air tu. Jadi contoh-contoh tu. Jadi cuba you fikirkan contoh-contoh lain yang sebenarnya dia beri generate dan sebagainya. Kalau tanya saya kan, orang Malaysia ataupun degree student ni pandai buat marketing. You pandai buat marketing, you pandai buat database. So why not you try buat business yang very simple, yang tidak melibatkan masa yang lama, tapi you tahu ramai orang tak nak buat kerja tu. Bukan tak boleh, tak nak buat kerja tu. Pasang lampu ke, yang betulkan atap dan sebagainya. Okay, you pegang marketing, you buat database dan you hire pekerja. You hire pekerja, mungkin pekerja orang Indonesia juga aku tak kisah. Cuba you fikirkan. Orang Indonesia duduk kat Malaysia, dia tak kenal siapa-siapa pun. Dia kenal mungkin 2-3 orang je. Kenapa dia boleh survive? Kita duduk kat Malaysia ni memang kenal, kalau ikut FB lah, FB friend 5,000. Tetapi kalau kita nak buat bisnes, kita masih mengharapkan makan gaji lagi. Tu cuba you fikirkan. Kalau you faham tentang proses, cost, quality ni, dia sangat penting pada diri kita tau. The way you nak buat keputusan. Okay? Kita ni tak habis nak jual jubah, nak jual tudung, nak jual jaket, nak jual kasut bandel, nak buka kedai makan cakotiao. Okay, kita tengok trend tau. Itu is not good. Kat sini tak cerita trend pun. Dalam operation management, kita tak cerita trend pun. Okay. Of course dia kata dengan demand and supply. Tapi kita jangan fikir pasal demand. Kita mencari sesuatu yang okay. Macam mana pun mesti orang perlukan benda tu. Specialize dia. Kat mana kita nak kena lihat. Jadi kat situ kita get ready lah. Okay. Kalau Kanban tu, kalau you faham Kanban tu sebenarnya, okay, dalam satu kad tu you pegang semua. Oh, nak repair lampu? Ada. Sebab dalam kad tu mana ada? Aku boleh repair lampu. Nak pasang bumbung? Aku boleh pasang bumbung. Apa lagi? Aku nak cat rumah? Aku boleh cat rumah. Jadi apa engkau punya express? Aku dah turun dah, aku dah outsource. Nama term baru pula, outsource.
Aku kalau nak cat rumah ada orang dia. Aku kalau nak cat dinding aku ada. Jadi aku pegang kat dalam satu kad. Dalam satu kad ni aku ada semua. Tema aku adalah rumah. Contoh dia kan. Bumbung bocor, paip bocor, tak ada masalah. Dalam aku punya kad kerja aku ni semua ada. Jadi cuba fikirkan. Bagaimana you memiliki satu kad seperti dia panggil Kanban. Dalam Kanban tu you ada semua. Nak beli simen, aku ada orang yang nak beli simen. Macam kontraktor, tapi kita tak payah fikir nak jadi macam kontraktor terlalu besar. Tapi fikir dalam lokalisasi secara mudah je kita ada benda tu. Cuba jadi kad. Dalam student ada kad. Dalam kad tu you ada apa? Dalam kad aku ada kedai buku. Jadi kalau semua orang nak beli barang buku stationery, aku ada kad dia. Jadi aku tahu dengan siapa aku nak contact untuk dapatkan kad ni. Kalau aku nak buat satu program, nak beli makanan dan air, aku ada kad. Aku ada orang yang aku nak tahu. Jadi apa you kena belajar sebenarnya? You kena belajar untuk belajar kenal supplier, kalian belajar daripada katalah disebut harga manufacturer. Kalau nak beli stationery, kat mana stationery murah, you dah tahu dah. Kita sekarang mudah. Kadang-kadang kalau you fikir sekarang, saya tak suka tau kalau pelajar sekarang dia kata nak beli mana murah, Lazada, Shopee kan ada. Nampak tak? Macam baik tak payah belajar operation management. Jadi dah semua orang dah tahu dah belanja kat Lazada, Shopee. Tapi you kena fikirkan dari segi realistik. Okay, selain pada Lazada dan Shopee, siapa yang pembekal material di kat Malaysia? Tu kadang-kadang kalau kat Malaysia sebenarnya subject management kena tukar tu sebenarnya. Okay, you kena identify kat Tanjung Malim berapa banyak orang supplier ni. Okay, you buat comparison harga. Okay, tengok comparison harga, macam mana harga murah. Okay, you belajar negotiation skill. Sebab negotiation skill kalau ambil kuantiti banyak dapat harga murah. Jadi adalah yang benda-benda tu kena belajar. Okay, jadi perkara-perkara yang customization ni, ini benda perkara pertama lah. Contoh, kalau orang nak jual buku dengan saya, dia kata dia bagi diskaun 30%. Saya kata 30% tu saya rasa rendah sangat. Saya nak tinggi lagi. Saya nego-nego dengan dia, saya kata saya nak 40%. 45% lah senang, 45%. Okay, bla-bla dengan keadaan ekonomi sekarang, dia kata okey lah, kita orang bagi 45%. Kemudian saya kacau lagi, dia kata okay 45%. Okay, next. Kalau 45%, okay, consignment. Consignment is something like bila barang terjual baru kita bagi duit. Okay. Oh, dia pun okay lah, consignment pun consignment lah. Lepas tu kita kacau dia lagi. Okay bro, macam ni lah kan. Aku tengok kau pun macam susah hati je consignment. Macam ni lah. Aku ambil kau cash. Dia bukan cash. Ambil 50% aku bayar cash. Tapi kau kena bagi aku 60% lah. Kalau kau nak cash cepat, kau bagi aku 60%. Okay. Tengok, kau ni, aku bagi kau peluang lah. Dalam bisnes ni, cash is very important. Kena dapat cepat. Macam ni lah, kalau kau berani, kau bagi semua stok tu aku, tapi kau kena bagi aku 80%. Kau nak, tak nak aku simpan. Jadi orang start negotiation sekarang. Cuma negotiation tu nampak cara macam ganas sikit lah. Bukan ganas lah. Tapi that's the way we call that negotiations lah. Itu sebab kita kalah lah. Kat sini saya nak ajar bukan win-win situation tu nak tunjukkan bahawa siapa yang menang tu bagus. Tidak. Tapi nak tunjukkan bahawa kita kena ada knowledge ke arah win-win tu. Jadi dalam kes pengeluar, so kalau orang try attack discount, kita try attack dia balik. Okay, kita attack kat mana? Kat sini, quality. So this product is quality. So customer tak payah risau. Kau jangan risau pasal customer. Warranty kita ada. So kalau kita letak harga murah, kalau kau nak diskaun tinggi-tinggi, dia tak bagus untuk bisnes. Jadi kita ajar dia balik. Kita ajar dia balik. Itu contoh yang kita kena belajar negotiation skill lah. And so lately lah kan, kalau you tengok kat lately ni, cerita pasal global, cerita pasal ethics. Ethics ni kena hati-hati tau. Sekarang ni orang pasal etik orang bayar. Pasal etika orang sanggup bayar lebih because of ada ethics. Bro, ni halal. Barang halal memang kena ada bayar lebih. Oh, ni barang ni memang kualiti daripada UK, daripada US. Dia mesti lebih. Beli baju bundle made in US mahal sikit. Nampak tak? Orang cuba nak main global, orang cuba nak main ethics, orang cuba nak main macam itulah kan. Bro, ni okey bro, ni barang daripada universiti mahal sikit. Jadi kadang-kadang orang gunakan branding tu sebagai itu. Ni sebenarnya etik, branding, grow, global adalah benda-benda ni. Sorry, minta maaf ambil lama sikit kat bahagian ni sebab bahagian ni sebenarnya kalau nak cerita boleh cerita 3 jam kat slide ni je. Okay. Alright, ni heritage of OM lah. Ini nama-nama lain, division of labor, sekolah-sekolah kan. Tadi ada sebut sikit-sikit standardized. So sampai sekarang kita panggil standardized. Scientific tu bahasa lain macam ni tau. Kita kata dia bersifat objektif. Macam kita buat OMR, buat soalan exam dalam objektif, dia ada yang paling tepat. So kita panggil scientific management, you kena belajar dalam satu keadaan which one yang paling tepat decision you.
dari segi pemilihan material, mendapatkan customer nak buat marketing, siapakah kaedah marketing yang tepat? Itu dipanggil scientific. So bila orang dengar cakap pasal scientific je, okey. Scientific ni nombor satu yang kena belajar adalah membuat pilihan. So pilihan dan pembuatan keputusan, decision making. So decision making ni kena accurate. Kita ke arah accurate lah. Accurate tu tepat lah. Okay. So coordinate assembly line. So dalam contoh lah kan, dulu ada suatu masa orang gelakkan saya. Ada satu keadaan kita panggil nak cuci rumah bila berlaku banjir. Okey, bila berlaku banjir, kita tengok orang cuba nak kemaskan semua benda, nak keluarkan air, nak buang air dan sebagainya. So saya fikir dengan kawan kita tak perlu kerja nanti penat badan, sakit badan kita ni. Kita buat line je. Buat satu barisan, okey, kita keluarkan barang rumah, kita pas. Okey, kita buat macam tu. Jadi kita plan lah buat macam tu. Sama lah tengah cuci pun kita structure. Jadi bila lepas tu baru kita duduk. Fazli, smart lah kau. Bila kita kerja secara saintifik kan, kerja jadi mudah, enjoy, relax. Dia kata tak, aku kerja kat kilang, jadi kerja kilang memang scientific. Jadi nak ceritakan operation management ni scientific. Dia tidak ada yang kerja macam, kalau kita tengok customer kan, kalau barang murah kan, jadi macam berebut dengan makanan tu. Dari kiri kanan depan belakang atas bawah, semua orang berebut. Contoh paling mudah lah, orang naik bas. Apa jadi kalau naik bas kalau berebut? Ada orang jatuh, ada yang kena langgar, ada yang kena maki, ada yang kena macam-macam lah, duduk kursi, ada kaki cala dan sebagainya. Tapi in the end, yang boleh naik bas tu pun cukup 44 orang je. Kan? Campur dengan mandu bas 45. Okey? Tapi kalau you beratur, okey, tetap 45 orang juga yang dapat duduk. Tapi tidak ada kecacatan, tidak ada kecederaan, tidak ada lah yang kena maki dan sebagainya. Jadi itu yang masuk ya dalam kita dalam nak buat apa-apa tu, saintifik tu sangat penting. Okey, gancat sekarang ni lah. Nampak kita sekarang gancat progress kan. Okey, sekarang minggu ni nak buat apa, minggu depan nak buat apa. Okey, tak apalah, kita akan belajar lagi gancat tu apa, motion study, quality control, semua kita akan belajar nanti lepas ni lah. Quality control ni sometimes kan, ada orang sebut macam Sweetheart ni, dia sebut pasal quality control tapi kita salah faham quality control. Kita buat macam QC kan. Barang tu dah siap dah, lepas tu check. Oh ada defect, patah balik. Sebenarnya QC tak perlu ada sebenarnya. Kalau semua orang buat kerja dengan betul, ikut SOP, ikut standard, dia tidak ada. Kalau tanya sekarang ni, kalau kita sekarang dalam pandemik COVID-19, orang sebut SOP, saya agak kecewa dengan SOP. Sebab SOP yang kita buat sebenarnya tu tak berapa clear, tak berapa scientific. Kalau tanya saya, minta maaf lah, mungkin saya tak layak untuk cakap benda ni, tapi kalau betul-betul kita fikir pandemik COVID-19 ni, kalau kita duduk betul-betul, panggil engineer dan sebagainya, kalau plan betul-betul, SOP tu jadi apa, orang clear tau. Keluar rumah je dah ada SOP dah. Kita tak ada, kita keluar je rumah je, pakai mask, pakai sanitizer, okey, penjarakan. Takkan daripada bulan Februari sampai sekarang, itu saja SOP yang kita ada. Jadi contoh aja. Kalau orang manufacturing dia akan tahu apa nak kena buat. Masuk dalam kereta dah ada SOP dia. Semua proses tu ada SOP. Kalau semua orang ikut dia jadi mudah. Itu pada pandangan saya lah. Once we talk about the SOP bukan hanya sesuatu yang kita kata, contoh kita pakai mask, sanitizer dengan jarak. Itu bukan, itu kalau tanya saya itu bukan SOP, itu just to process ya. Proses kita pergi proses general proses. Tapi kalau SOP should be clear dan sebagainya. Dia tak wujud banyak-banyak perkara, masalah mask 3 layer ke apa semua tak ada isu dah. Kalau ada SOP sepatutnya satu jenis je. Satu part je. Kalau kata sanitizer pun tak ada isu pasal sanitizer mahal, murah, wangi apa semua tak. Dia should be ada one sanitizer je. Contohlah kalau betul-betul we have specific SOP dan sebagainya. Kan? Everything kita boleh kontrol benda tu. Jadi itu yang kita kata boleh gunakan slogan kita jaga kita tu. Tu contoh yang bagus sebenarnya, tapi deliver tu ada ruang-ruang untuk, ada plenty room untuk kita tambah baik. Okey. Jadi kalau orang belajar gancat, orang belajar motion study, orang belajar quality control, macam kita punya KKM, kita punya menteri kalau cakap tu memang dia follow the gancat. Kalau you go through, you tengok video dia, tengok pattern dia apa dia cakap, dia sequence dia sama je. Dia bercakap ikut sequence, dia boleh control apa yang dia cakap. So dia cakap ikut dia punya progress. Jadi kalau tanya saya, bila dia bercakap macam tu, dia tahu apa dia orang yang saintifik. Yang memang doktor sepatutnya saintifik lah. Okey, komputer ni semua benda tak adalah saya nak sebut sangat kan. Kita ada flexible manufacturing system, komputer, CAD, kita ada material requirement planning. Yang ni kita akan cover time to time. So dalam ni kita akan cover pelan-pelan nantilah.
So yang ni pun sama, yang ni pun kita skip lah Yang ni you boleh belajar lah, ni scholar-scholar atau orang-orang ternama terdahulu yang macam ni lah. Frederick Taylor ni kan, dia ada kena panggil father of scientific management. So kita ada father of management, dia adalah father of scientific management. Saya tak kisahkan siapa dia. Saya cuma nak melihat apa yang kita boleh belajar daripada dia lah. Okay. Mungkin saya bukan orang sejarah kan, jadi tak adalah saya nak menghafal sangat nama dia, tapi saya tahulah okay, kalau say scientific, apa maksud scientific? Create efficiency principle. Saya tak tahu kat Malaysia ni banyak orang entrepreneur menggunakan perkataan lain, dia tak gunakan perkataan create, dia gunakan rebut peluang. Saya tak tahu lah siapa guna perkataan rebut tu, but honestly rebut tu tak betul. Kita tak boleh gunakan perkataan rebut, kita gunakan perkataan create, menjana, mencipta efisiensi, mencipta peluang, mencipta harga, mencipta produk, mencipta. So kita gunakan perkataan create. So dia bukan rebut. Bila rebut peluang dan sebagainya, kita panggil tak apa-apa sesuai sangat. Tapi kalau tanya saya tahu punca kat mana orang menggunakan perkataan rebut tu. But honestly in operation management tidak ada perkataan rebut. Yang dalam management pun sebenarnya tak ada. Kalau kata kita kena rebut peluang, kat mana kau belajar perkataan rebut tu? Rebut tu memang tak ada. Kita sebenarnya create, mencipta peluang. Kan? Okay, ni Taylor Principles, management should take more responsibility. Okay, yang ni kita kena belajar sikit. Okay, matching employee to the right job. Okay, kita kena menggalakkan orang buat kerja yang baik. Kita ambil yang paling rendah sekali. Bila kawan-kawan kita nak buat kerja part time, kita kalau kita ada good experience, kita kena matchkan dia dengan kerja yang baik. Kerja yang baik maksudnya kerja yang right job lah. Okay. Provide the proper training. So proper training kat sini, kalau disebutkan proper training, dia adalah training yang ada hands on lah, ada proses dan sebagainya. So sekarang ni orang menjadikan training tu sebagai satu pendapatan lain. Macam saya lah jadi trainer, bila saya mengejarkan profitability. Tapi saya tak fikir pun ke arah proper. Saya fikir orang gembira, orang suka, orang tepuk tangan, orang rasa crowd ramai, dapat like banyak, dapat view banyak. Tapi cannot provide the proper training. Dalam keadaan sekarang kita tahu sebenarnya orang yang pergi latihan ni, ada orang yang nak pergi latihan sebab nak dapatkan proper tu. Ada orang nak pergi latihan, dia lebih kepada, ni sekarang dah berlaku lah. Orang pergi latihan santai-santai je, nak rest, nak massage minda. Jadi sekarang sebab itulah latihan ni, orang cari ilmu dan latihan dan sebagainya, orang dah jadikan benda yang leisure tau. Benda-benda yang leisure. Sebab tu how that dalam industri dunia sekarang, dia training ni jadi business. And how that Azizan Osman boleh create business based on the trainings. So dah banyak dah sekarang ni. Kadang lepas ni kalau you belajar keusahawanan kan, you belajar keusahawanan 4 tahun belajar, tiba-tiba orang baru keluar tak bidang sejarah, tiba-tiba jadi pakar pula. Pakar e-commerce, pakar ni semua ni, pakar business plan. Tak pernah pun kau buat degree business plan, tiba-tiba kau kat luar jadi pakar buat business plan. Oh, e-commerce, aku yang belajar IT 4 tahun pun tak declare pakar e-commerce, kau kat luar pakar e-commerce. Jadi orang mengambil peluang sebab because of ada demand. So demand bermaksud bahawa kita ramai orang yang kat luar tu suka leisure. Leisure maksudnya mencari sesuatu yang kita base pada effect on the psychology. Pasal paling mudah macam ni lah. Kita nak beli barang. Okay, contoh lah kan, contoh. Saya memang suami yang menerima nota daripada isteri lah. Jadi isteri biasa dia akan tulis beli beras, beli apa. Jadi dia bagi saya list tu apa yang nak kena beli. Jadi saya memang suka list tu. Bukan apa, dengan ada list saya beli. Kan balik kalau kata tak ada jangan marah sebab dalam list tak ada. Jadi kita beli barang. Jadi tapi apa yang berlaku, contoh kita panggil window shopping kan. Kita beli barang, kita tak ada list. Kita bayangkan aku nak beli ni, aku nak beli tu, aku nak beli sebagainya. So bila you sampai kat pasar raya, you ada gangguan psikologi tau. Psikologi kita panggil psikologi on a business lah. How people persuade you, merayu belilah ni dengan promotion 70%, 90%. Suddenly you beli barang yang tak sepatutnya you beli, dan barang yang you nak beli tu boleh cakap macam ni, tak apalah barang ni kita tak apalah, minggu ni tak payah makan lah nasi biryani, kita skip dulu lah nasi biryani, janji kita dapat handbag ni. Jadi kat situ sebenarnya kalau you belajar operation management, you ke arah macam tu, kita panggil tak scientific sah. So sebenarnya you memang kalau kata buat decision making, okay, you pergi kelas decision making, tapi you tak gunakan knowledge decision making tu untuk dapatkan proper things lah. Maksudnya dapat dengan keadaan yang baik. Okay.
Proper work method and tools. Okay, yang ni pun kadang-kadang bila saya jumpa dengan sahabat-sahabat saya, bukan pelajar saja, pakcik jumpa dengan kawan-kawan kadang-kadang, korang ni macam buat kerja tak ada proper work methods and tools. Okay, kalau orang yang kenal saya, dia tahu kadang-kadang di mulut kata lain, di hati kata lain. Saya macam tu. So bila jumpa kawan-kawan, kita nak engage dengan kawan-kawan, kita pun melawak-lawak. Jadi kita nampak lah macam kita serabai sikit lah. Kan? Tapi kalau orang yang kenal pakcik, okay, they know that Fazli ni memang dia proper. So dekat rumah dia kerja macam mana sistematik, dia ada sistem tu. Cuma dia nak engage with the people. Yelah, kita datang tempat orang, kita janganlah jadi macam kita besar kan. Biar nampak kita macam tak berapa nak bijak sangat. Nampak macam biasa-biasa. Jadi neutral. Tapi in the end, you sebenarnya orang yang proper work method and tools. So you tahu, tool maksud dia macam ni tau. You tahu kalau makan, masih bila nak pakai sudu, masih bila nak pakai garpu. Okey, masih bila nak pakai cawan kaca, masih bila nak pakai cawan plastik. Dia macam itulah proper. Kalau orang masak dia tahu. Kalau orang tu tak makan pedas, dia tahu macam mana nak masak tak pedas. Kalau orang tu suka manis, dia tahu macam mana nak buat manis. Dia macam itulah. Jadi kita dengan kita panggil Taylor punya principle, dia nak macam tu. Okey? Macam saya sebutkan itu, contoh Taylor punya principle, contohnya kalau you nak meniaga, fikirlah apa yang orang akan beli barang tu, jangan fikir apa yang kita suka. You suka tudung, you jual tudung. Tak, itu bukan Taylor punya principle lah. Contohnya. Establish legitimate incentive for work for the accomplished. Macam sekarang ni lah yang kerja ikut KPI dan sebagainya. Ada commission, ada base. Okay. Ini lain-lain lah pasal engineer. Menarik so nak baca tapi saya rasa contohlah kan, book and movie, cheaper by the dozen. Ini kalau orang suka tengok movie ada semula. Saya kalau diberi pilihan antara movie dan buku, saya pilih buku lah. Henry Ford, mungkin ramai yang kenal sebab Ford tu sendiri kita dah tahu dah ada company, Ford Motor Companies. So dia ada cerita dia sendiri. Paid workers very well for 90-10, RM5 sehari. So RM5 sehari ni sebenarnya kalau cerita kat Petropam lah, you kerja dekat stesen minyak bayar RM5 sehari tu, ke kerja kilang sotong ke bayar RM5 sehari tu, Henry Ford dah buat dulu dah. 1986 dia lahir, die 1947. Jadi kita sekarang ni memang ikut Henry Ford lah. Kan? Bayaran paid workers, kan? Jadi bayar gaji hari dan sebagainya. Kan? Maksudnya bila suatu masa dulu kan kita kerja sekarang bayar gaji bulan kan, orang tak bayar gaji hari. So sekarang ni in business kadang-kadang kat Malaysia masih lagi nampak lah bayar gaji hari nampak sikit. Dia nampak gaya bayar gaji bulan tu nampak banyak. Okay? Kita nak secure pula, tak nak employee tu lagi, sebab tu kita bayar bulan, kita tak bayar hari. Tapi kalau kata Henry Ford tu kena nampak orang yang saintifik, kalau dia bayar hari dia tahu. Okey, kita kena untung hari-hari. Kalau tak untung hari-hari, hari ni tak boleh bayar duit pekerja. Tapi kalau kita fikir sebulan, kita relax. Tu kalau tanya saya pun tak suka sangat macam tu. Saya tak nak jadi orang macam tu. Bila saya jadi leka, jadi relax. So bila bekerja je, okey, tak apalah gaji hujung bulan. Jadi hujung bulan kita konsep, ini relax lah, baru 2 bulan, baru 3 bulan. So kita kejar deadline kan. Dah seminggu terakhir, alamak staff aku ramai ni. Aku ni cost operation 20,000, nak bayar duit sewa, duit kerja apa semua. So income dalam bank pun tanya, ada berapa account kita ada? Kita ada 12,000 je. Alamak, tak cukup. Jadi kita kerja macam, saya cakap dulu, hujung minggu tu kerja pulun. Bila kerja pulun, tadilah isu defect, ada berlaku kesilapan sana sini, kerja stres, kesihatan menjadi. Jadi pekerja kita mungkin demam sebab penat, dah susah nak cari replacement. Jadi benda-benda tu yang sebenarnya dalam operation management guide kita supaya menjadi seseorang pekerja ataupun manusia lah. Sebenarnya cerita dalam operation management ni saya nak sentuh pekerja sangat. Menjadi seorang manusia yang pembuatan keputusan dia dalam bentuk yang dalam kehidupan ni kita banyak proses. Dalam kehidupan ni memang kita ada proses. Jadi kita semua mula dengan input. Semua orang ada input tapi kena janakan input tu, kita kena proses yang baik untuk dapat outcome yang baik. Okay? Ini Edward Deming, ni antara orang yang popular lah. Ni kalau tanya saya memang kenal sangat. So, kalau saya buat PhD apa saya, memang Edward Deming ni orang saya kena tahu sangat-sangat. Okey, dia adalah engineer. Okey, sebab tu kalau tanya saya kenapa saya follow Deming, sebab saya kan buat engineering. Okey, credit with teaching Japan quality control. Ini kelebihan dalam Deming lah. Dia nampak the champion of productivity are based on the Japan. Tapi dia tengok kenapa kita kalau kita kejar pulun productivity, kita ada masalah dekat quality. Selalu part kita defect. Tapi Jepun ni dia pulun productivity dia banyak, tapi isu pasal defect tak ada. Jadi bila dia study balik, keyword banyak tu tak tepat. Dia bukan banyak. Dia dah calculate. Okey, kalau contohlah yang di kedai makan contohnya kan. Orang dah biasa pergi kedai makan.
Contohnya kalau kita kat Tanjung Malim, contohnya kalau you pergi Roti Mokhtar tu dekat Slim River. Kalau you tengok dia jual roti dia akan habis lagi. Dan kadang-kadang konsep dia slogan dia datang cepat. Kalau lambat habis-habis. Okey. Jadi kat sini dia tahu production dia nak buat, dia tahu banyak roti dia nak buat dan sebagainya sampai cukup masa dia habis. Kalau kita kata banyak, memang banyak. Kalau tengok gambar video memang banyak roti dia buat. Tapi sampai satu masa dia habis. Apa dia dapat roti habis? Customer happy, customer gembira dan sebagainya. Itu the way Japan nampak. Oh, di kedai roti, ni macam factory, macam satu tempat besar. Tapi in the end, dia deliver dengan itu contoh yang kalau kata kat Tanjung Malim, itu contoh kedai yang ada elemen-elemen Edward Deming lah. Kan? Contoh dia. Okey, apa lagi Edward Deming ni contoh dia lah kan. Okey. Orang Malaysia suka makan. Suka makan. Kalau tanya saya kat Tanjung Malim ada satu kedai. Kedai apa saya lupa dah. Yang kedai RM1.70 tu. Kalau itu konsep 70 saya sendiri tak makan kat dia tu. Bukan tak makan, memang tak sampai lagi ke sana. Saya nak pergi dia penuh kan. Okey. Jadi saya tengok konsep dia, okay, this is very good concept. Orang kat Malaysia ni suka banyak. Jadi tak perlu pinggan besar-besar, pinggan kecil je dengan harga murah kita kecilkan. Itu you kena belajar. Sekarang ni kalau sebenarnya saya nampak benda tu saya belajar kedai mamak dan sebagainya. Kadang-kadang mamak ni dia kata harga mi goreng ni murah RM2.50. Memanglah RM2.50 pakai pinggan kecil. Kalau you tengok kat kedai, kalau you order teh tarik atau Nescafe tarik, harga dia murah lah daripada kedai, contohlah kedai Melayu. Ya, kedai Melayu cas air tu dengan harga contohlah RM2.50. Tapi kedai mamak cas RM2. Tapi kalau you tengok kuantiti, mamak tu pakai bekas kecil. Jadi kita tengok, kita tak kisah tau kecil tu. Jadi yang penting adalah murah. Jadi saya tengok yang kedai RM1.7 tu dia buat benda betul lah. Oh, dia ada banyak. Kau nak makan kan? Mai datang sini. Semua ada. Jadi harga murah. Jadi bekas kecil. Jadi kalau nampak sebenarnya dia faham tentang productivity ya kami ada banyak tapi sebenarnya dia tak banyak. Nampak je macam ush pinggan banyak, customer banyak apa semua. Tapi sebenarnya kalau tengok kuantiti lah sama je. Beras habis banyak ni juga. Tu contoh yang kalau you belajar pasal Edward Deming, melihat kepada Jepun, orang nampak wow, productivity banyak. Macam kedai makan contohnya kan. Orang Malaysia punya kedai makan kan. Kedai first nak pergi kedai tengok orang ramai. Cara orang ramai, satu dah terpengaruh. Tengok parking penuh. Ramai orang, kereta penuh. Rupanya kereta tu kereta rosak. Dah lama memang kat situ ramai. Okay, kita tengok kat dalam kedai. Ramai orang. Ramai orang. Tapi rupanya ramai orang tu punya pekerja dia. Kita pun sampai je dekat meja baru nak duduk. Semua bangkit lah. Yang ramai-ramai kat depan tu, itulah tukang cuci, yang tukang masak, yang ambil order, jaga cashier, yang bancuh teh tarik, yang buat mi. Rupanya kita lah, rupanya customer kita je. Kita tengok kereta banyak-banyak ni, rupanya kereta dia orang. Ataupun kereta rosak. Lepas tu yang ramai-ramai kat kedai ni rupanya pekerja dia. Jadi kalau tanya saya, kat mana dia belajar tu? Ini salah satu benda dalam Edward Deming lah. Kalau itulah cerita dia. Ni bagi saya bukanlah cara betul, tapi dia mengambil konsep tu lah. Tak adalah kedai warung tu belajar pada Edward Deming, tak. Tapi Edward Deming ni engineer. Jadi dia tahu apa. Kalau kau tukar masak, okay, kau tak masak sekarang, buat apa kau duduk kat situ? Baik menjadikan sesuatu yang valuable. Itu maksud dia, memindahkan sesuatu. Baik kau duduk depan. Kenapa duduk depan? Orang akan nampak yang kau boleh mentarik customer. Ataupun sebenarnya kita yang nampak, kenapa dia duduk depan? Dalam kepala fikir. Duduk kat depan sebab dia tak ada kerja. Sebab customer tak ada. Itu contoh Edward Deming try to use a method. Use dia, use statistics. Tengok orang depan ramai. Can analyze the process. Kenapa duduk depan? Depan tak ada kerja lah. Kalau ada kerja, biar aku duduk kat belakang. Contoh dia. Contribution from industrial engineering, statistic management. Okey, ini kalau katalah bukan kata saya nak, tapi sebenarnya kita walaupun kita bukan engineer, tapi kita kena ada knowledge industrial engineering. Walaupun kita bukan orang yang suka math, tapi kita kena tahu statistik. Orang yang ada management dengan ekonomik totally different. So kalau kata management, dia nak propose, okay, kau kena buat macam ni. Tapi ekonomik, every single sense plus cost, memang dia kena ada jiwa benda tu. Sebab tu saya rasa kat Malaysia ni tak boleh hilang orang ekonomi. Janganlah hilangkan subjek ekonomi di sekolah. Doa-doa kita kan lah. Kita nampak kat Malaysia macam ekonomi tu kena gaibkan je. Jadi it's not good lah. Physical science. Jadi physical science agak sementik lah. Ini ada orang yang mekanik lah. Dan satu lagi adalah information technology. Information technology kena ada lah. So information technology sebenarnya ada relate dengan management.
So kalau information dengan teknologi memang kena kawan dengan management sebab dia memang complements. So tapi industrial, statistik, economic dan physical science ni adalah yang technicals. So dia memang betul-betul kena ada lah. So kalau tanya tak ada ni susah. Sebab tu economic dia difference. Dia is not management dan dia bukan adalah information technology. Jadi economic dia special. Macam saya cakap lah, saya tak tahulah. Pada pandangan saya bila ceritakan kawan, ramai orang ekonomi tak posting. Kemudian kat sekolah pun subjek ekonomi tak ramai orang ambil. It's not good lah for our country. So padahal tengok negara-negara maju, ekonomi semakin berkembang, subjek ekonomi kat sekolah masih antara pilihan, ramai orang nak belajar ekonomi. Tengok negeri lain pun dekat luar negara, ekonomi dikembangkan lagi. Kita, kalau tanya saya, tak sinonim. Kita nak ekonomi kita bagus, tapi kita mengecilkan talent ekonomi. Itu yang kita silap lah. Kita kata, oh kita tak ada ekonomi, tak apa, kita ada entrepreneur. Entrepreneur dengan ekonomi dua benda yang berbeza. Entrepreneur siapa-siapa pun boleh. Entrepreneur boleh siapa-siapa pun boleh. TVET pun kat mana-mana. TVET dalam industrial engineering pun boleh. TVET dalam statistik pun boleh. TVET dalam management pun boleh. TVET dalam ekonomi pun boleh. Physical science pun boleh TVET. Information technology pun boleh dan TVET. Keusahawanan dalam industrial engineering pun boleh. Keusahawanan dalam statistik pun boleh. Keusahawanan dalam management pun boleh. Tetapi ekonomi tak ada orang boleh ambil. Tak ada orang boleh ambil industrial engineering. Tak ada orang yang boleh ambil statistik. Tak ada orang boleh ambil physical science. Tak ada siapa yang boleh relate juga lah management dengan information technology. Tapi management dengan information technology adalah bagi saya semua orang akan belajar. Walaupun dia bukan orang management, tetapi dia tahu management tu perlu. Manageable. Kan? Orang tahu dia tak belajar IT. Saya mungkin bukan orang IT. Tapi kalau dah zaman pandemik ni, semua orang kena apply dalam bidang IT. Itu contohnya. Kan? Tapi kenapa you tak jadi macam orang industrial engineering? Kenapa you tak jadi orang ekonomi? Kita tak boleh datang secara direct. Okey, ekonomi kita kena belajar. Okey, kita kena tahu. Macam itulah maksud saya. Jadi dalam kehidupan kita kalau nak cukupkan form tu memang ni perkara-perkara yang perlu ada lah. Operation for good and service. Ni service economic activity that typically produce intangible products such as education, entertainment. Kalau tanya saya kan service, jangan nampak okey education, kelas, ada cikgu, ada pelajar. Kita selalu bayang macam tu kan. Kalau entertainment hiburan kan. So dia dekat dengan social kan. Governments, kita bayangkan government kerajaan. Okay. Kita ada financial and health service. Financial selalu tengok bank, health service kita melihat kepada hospital. Okay, saya cerita sikit-sikit Health service. Kalau kita perasan, kita ambil satu nursing. Kita tengok ramai nursing ni tak habis-habis tau. Nursing ni tak habis. Kalau tanyakan hospital tak cukup nurse. Private hospital pun tak cukup nurse. Government hospital pun tak cukup nurse. Ada apa dengan nurse ni? Kenapa tak cukup ni? You tahu tak kenapa? Sebab orang yang belajar nurse tak nak kerja kat hospital. Habis tu dia kerja kat mana? Dia kerja bank ke? Tak, dia kerja nurse pula. Dia kena nurse juga. Kerja nurse kat mana kalau tak pergi ke hospital? Namanya nursing home. Sekarang ni. Nursing home adalah dia menjadi nurse dekat rumah. Untuk apa? Kalau katalah, kita bayangkan macam drama TV itulah. Okey, bila kita semua sibuk bekerja, mak ayah kita kat rumah tak ada siapa yang nak jaga. Okey, jaga macam mana tau? Daripada pagi, and mungkin nak mandikan kalau tak ada nak berjalan, sediakan sarapan pagi yang sihat, jadi kawan dia. Kalau yang Muslim, ajar dia Al-Quran atau baca Quran sekali. Kemudian kan dia boleh rehab, dia boleh tengok, bukan kata mandi cara yang betul, tidur cara yang betul, kalau duduk cara yang betul, urut sikit-sikit ke apa yang betul. Lepas tu boleh jadi kemas sikit-sikit. Lepas tu tengah hari dia masak. Jadi dia jaga semua tu. Tu nurse. Kalau bibik tak. Bibik cuma menyediakan makanan, kemas rumah dan sebagainya. Jadi orang memikirkan aku tak nak bibik, aku nak nursing home, aku nak nurse. Tapi berapa bayaran gaji dia? Of course lagi besar. Kalau tidak, kalau kecil buat apa dia orang kerja nursing home, baik dia orang kerja hospital je. Jadi dah nampak dah, oh sekarang ni dah ada buat bisnes namanya center. Okey, ni office apa, company apa? Ni nursing company, we supply of nursing. Oh tak pernah orang fikir pun sekarang ni. Itu maksudnya kita kena fikir kat macam tu. Okey, cerita pasal financials. Sekarang ni kan, bila cerita financial semua pergi dengan bank. Bank sekarang pun dah tak boleh dah. Susah lah kita sekarang ni nak tackle dekat customer. Selalu tak dapat dekat customer. Customer pergi mana kan? Semua dah pakai third party. Maksudnya sekarang ni semua based pada influence. Sebab tu bank pun sekarang tak apalah kita cari orang public yang nak jadi agent ke.
nak buat apa ke sistem. Maksudnya dah kena pakai customer jadi agent. Jadi customer jadi agent. Tak pernah terfikir kan dulu, staff kita tak cukup. 4 orang nak keluar, 4 orang nak ke office, pening, staff tak cukup. Sekarang dah tukar sistem, tak payah pening-pening. Customer yang jadi agent. Customer yang keluar, customer check customer. Lepas tu dapat kita balik. Kita gunakan customer. Customer memang banyak. Tak pernah fikir kan. Sekarang go through on the government pula. Government ni sensitif nak sebut lah. Saya tak nak cerita pasal politik. Saya nak cerita pasal government adalah in term of dasar. Jadi sekarang government fikir sekarang, okay, kita memang dah tahu kita dalam era sekarang ni kita tak boleh stand alone. Okay, kalau tidak tu tak boleh, ni tak boleh, apa tak boleh, tapi ekonomi kena boom. Jadi government dah kena fikir, okay, kita kena engage dengan industri. Kan? Dia banyak sebenarnya government, cuma tak nak sentuh pasal government. Bahaya kat sebut government ni. Okay, jadi education. Sekarang education pun dah kerja macam kilang dah. Kan? Kenapa tak cakap? Okay, dulu education is something like, kita fikir kan, kenapa belajar degree 4 tahun? Kenalah 4 tahun supaya dapat knowledge yang banyak. Itu satu side. Sekarang fikir balik, kena belajar education tu cepat. Belajar degree 2 tahun, nak 2 tahun setengah, nak 3 tahun. Cuba je kira, 2 tahun setengah ke 3 tahun ke, yuran tak sama. Yuran tak sama. Jadi, tengok nampak tak, degree 2 tahun. Tengok yuran, mahal juga. Dekat 30,000 juga. Belajar 4-5 tahun pun, level dia 40,000 juga. Jadi, education pun sekarang dah orang gunakan tempoh masa je. Jom belajar 2 tahun setengah cepat-cepat. Dia dapat cash money cepat, 2 tahun setengah dah dapat. Jadi kalau tanya sekarang education pun dah sampai orang swing on the services, cakap services tapi sebenarnya orang dah create something yang sebenarnya membuahkan profit lah. Okay. Ni operation and good biasanya produk lah. Good tu sebut produk lah. Manufacture, produce tangible product, service, operation activity often very similar. Betul, servis ke, produk ke. Cuba lepas ni kalau tengok kan, bagusnya makcik tu entertain customer, bagus perkhidmatan dia. Kalau produk macam mana pula nak jadi macam ni? Kita pun tengok bagus majikan dia, pandai jaga pekerja dia. Jadi sebenarnya operation dia sama. Cuma je kadang-kadang kita nampak macam berbeza kan. Contoh dekat luar, saya jaga student saya macam elok. Memang jaga sungguh-sungguh lah student saya supaya orang kata orang akan vote saya lah pesara terbaik ke dan sebagainya. Jadi bila saya sampai rumah, saya marah-marah anak saya. Apalah kau ni lambat lah, air tumpah lah apa. Kita tak buat servis yang sama seperti yang dekat luar. Jadi kita memikirkan kat luar tu seperti student tu produk. Kita nak supaya produk pelajar dapat excellence. Tapi bila sampai kat rumah, saya jadi seorang ayah, seorang bapa, melayan anak saya seperti tak sama macam pelajar. Itu maksud saya. Kadang-kadang kita nampak kita nak split tapi sebenarnya benda yang sama. Minta maaf lah. The way kalau belajar dengan saya memang menyentuh kehidupan lah supaya you all boleh faham. Distinction not always clear. Okay, distinction not always clear. Jelas. Dalam keadaan-keadaan tertentu bila kita dalam proses, dalam jadi, so apa yang kita buat tu, contoh saya buat tadi ada standardized, ada SOP dia. But sometimes kita akan menghadapi obstacles ataupun cabaran-cabaran yang akan berlaku. So kat sini yang penting sebenarnya bila kita berlaku kekurangan atau kesilapan, how that you solve that problem. Beza operation, dia ada macam FAQ tau. Dia ada FAQ, ada kitab dia sebenarnya. Setiap kekurangan atau kesilapan yang berlaku dicatat. Catat. Jadi dia tahu. Kita sebenarnya dalam kehidupan kita kalau buat silap, kita tak catat. Kita tak rekod sebenarnya. Sekarang sebut rekod ni macam-macam cara boleh rekod. So dalam kilang dia memang ada rekod. Jadi kalau engineer selalu kitab dia ada kat sini lah. Saya dulu masa saya kerja saya mana ada. Orang tak tahu apa saya buat. Saya ada catatan saya. Sebab saya tahu bahawa kalau berlaku kesalahan, berlaku benda macam ni, saya tahu apa nak buat solution dia. Jadi saya selalu share dengan staff saya. Okay, kita kalau jadi macam ni, nanti korang buat macam ni tau. So kalau jadi macam ni, kita buat macam ni. Tu yang timbul je case study dan sebagainya lah. Okay, difference between good and service. So ni nak belajar in term of the theory, this is the difference lah. Ni service apa, ni good apa. Saya dah cerita tadi lebih kurang. You all boleh baca benda ni lah. Tiba-tiba tak cover ni kan, tiba-tiba keluar soalan exam. Marah kalau saya tak cover pula. Saya ni you all baca je lah. Macam melalui penerangan saya tadi, you dah nampak lah apa beza antara produk dan service. Tapi tadi apa ayat dia kata? Dia kata operation for good and service. Dekat sini sebenarnya adalah benda yang sama sebenarnya. Tapi secara umum. Tapi secara khusus dia macam ni lah.
Intangible, tangible, nampak produk dia, servis tak nampak. Jadi better kita pergi produk, tak boleh, kita kena cover dua-dua. If you have the product, you need also services. Sebab benda yang kita nampak ni, customer ada benda yang tak nampak. Itu yang kena fikir kadang-kadang. Kalau orang jual produk, orang cuma nampak, oh beli barang. Tapi kita sebagai penjual produk, kita kena fikir produk tu yang tangible, yang dia tak nampak, intangible apa. Cuba fikir. Ini nak belajar, kita kena belajar macam ni lah. Kalau product can usually be keep inventory, beauty care of the product. Okay, kalau customer orang kata, oh tak payah pun inventory, kita tak simpan perkhidmatan. Tapi you lupa sesuatu yang kita tak nampak, memang tak nampak. Tapi nak jaga customer macam mana? Kita kata, alah kita bagi free gift, bagi produk lagi, bagi free gift. Tapi kadang-kadang fikir balik, kenapa kita nak kena bagi produk? Walhal kita beri perkhidmatan. Perkhidmatan tu adalah intangible. Kalau tu intangible, baik kita buat sesuatu yang tak perlukan duit. Macam saya cakap itulah, quality is free. Bila kita bagi salam, itu juga adalah contoh sama kalau kita bagi produk, kita bagi gift. Bagus ni. Lepas subuh dah tanya salam, sihat ke? Lepas setiap hari Jumaat je bagi kata-kata mutiara. Kan? Benda tu gift lah. Jadi kadang-kadang kita ni nak free gift kan. Walhal jaga intangible ni kadang-kadang lapat lagi. Bagus dia ingat dia hari ni. Kan? Kita pun wish birthday dia. Ni kadang-kadang sekarang industri tengah buat sekarang ni, sebenarnya kita tak perlu bagi gift. Cost. So bagi intangible. Banyak dah sekarang ni macam-macam management pun. Tarikh lahir saya pun ramai yang wish. Semua auto generate kan. Sistem kan komputer, wish. Oh ingat lembaga hasilnya sampai hujung tahun nak tak cukai juga, tapi ingat birthday aku kan. Tapi benda-benda tu dah panggilkan intangible dalam perkhidmatan. Okay, so sekarang ni kalau tanya saya in term of business terlalu peak maksudnya terlalu cram untuk produk, tapi untuk servis sangat besar lah. Macam dekat UPSI, kat fakulti saya kita ada financial services, is good. So dah pergi pada services. Walaupun saya dah ajar subjek tu, sebab saya pernah kerja dekat HSBC, saya nampak kalau services, kalau betul-betul color yang betul memang best. And kalau HR pun, kalau tanya saya, semua orang nak makan gaji. Tapi sebenarnya you kena sedar bahawa HR pun ada satu benda yang services. Kalau kerja kat kerajaan, department HR, kalau pun kerja swasta kat HR, tetap dia perlukan servis daripada luar. Servis kat luar tu limited. Tu pusing-pusing balik pun, apa lagi kita nak provide servis apa lagi kat market ni ada HR untuk bagi kat pekerja, apa yang servis ada, takkan nak bagi buku, bagi payung je. Jadi banyak lagi benda yang kat luar tu yang boleh cutkan cost, tapi dengan beri servis tu staff happy. Banyak sebenarnya yang boleh dibuat dalam bentuk intangible lah. Okay, itu contohlah Okay, kemudian ini contoh agriculture, manufacturing. You pun tahu kan sekarang dunia agriculture. Kalau you tengok dekat YouTube, saya ni memang banyak tengok YouTube daripada tengok TV. Kalau kat US sekarang ni, US yang kita bangga-banggakan tu. So sekarang ni memang dia buat usahawan, bukan usahawan, dia tak panggil usahawan memang dia panggil community. So apa yang dia buat community sekarang ni, memang dia tanam dekat kawasan rumah tu, semua taman dia yang ada tanah tu, dia tanam sayur lah, tanam ni. So dia dah buat sistem butter. You just imagine US yang kita bangga-banggakan kat luar tu maju dengan teknologi. Apa yang dia buat sekarang? Dia buat sekarang adalah community based. Apa dia buat, setiap rumah buatlah tanam berapa, nanti dia orang kumpul, dia bagi-bagi buat macam sistem butter dan sebagainya. Sebab dia tahu dalam dunia ni sekarang akan ada masalah yang kritikal adalah food industry. Dia orang ni kita je food industry, dia orang tak panggil industri, dia panggil house farm, dia panggil butter. So kita nampak, hai dia orang ni, kita kemainggah dengan online, dengan teknologi apa-apa, kita rasa kita dah ikut teknologi dia orang, walhal dia orang lag je dekat rumah tu, beli ayam, beli itik. Macam zaman kita dulu, orang duduk kat kampung, mak ayah kita duduk kat kampung, elok je duduk kat kampung tu, hidup je dan sebagainya. Saya rasa sekarang US kopi kampung lah sekarang ni. Orang US, dia tengok orang Asia dekat kampung, hidup dia bahagia, seronok kat kampung, main tanam-tanam sayur apa semua tu. Rupanya sekarang ni, itu yang dia buat. Kesan pada ekonomi? Yes.
Apa yang berlaku dekat ekonomi dekat US sekarang ni, bila dia buat macam tu, dia dapat income yang tanpa dia sedar. Jadi orang duit dia ada saving banyak. Jadi kuasa beli dia besar. Sebab benda-benda tu dia bakal, jadi kualiti hidup dia berbeza. Jadi kesihatan makin baik. Kos kesihatan boleh diturunkan lah. Cuma sekarang ni bila berlaku COVID-19 ni cerita lain lah. Dah mulalah. Bukan nak saya nak banggakan US lah. Kebetulan keluar US Agriculture kan. Manufacturing and service employment. So sekarang kalau you nak tahu kan, macam US sendiri kan, ni US, saya tak kata dia bagus kan, cuma terfikir kenapa dia buat macam tu. Dia dah tak pening macam dia nak buat kilang banyak-banyak. Tak, dia tak fikir dah. Biar je kilang kita dekat China, biar kilang kita dekat Malaysia, biar kilang kat Vietnam. Biarlah dia orang pening dengan nak cari pekerja, kalau nak manpower apa semua tu, kita jaga kat services. Sekarang ni, kalau dulu orang kata ada produk buat ada services. Sekarang dia nak tukar, ada servis buat ada barang. Aku ada perkhidmatan tu. Kau nak berniaga sendiri, kau jual sendiri. Tapi kalau kau nak guna perkhidmatan aku ada database customer. Apa-apa produk aku boleh jual. Kalau kau nak join aku, okay, kau kena buat macam ni. Jadi, siapa lagi power sekarang ni? Services atau produk? So zaman dah berubah macam tu tau kalau tanya sekarang. Tak ada apa-apa lah. And kalau dulu Nokia ada very good manufactured buat telefon. Tapi dia tak ada database tu, habis. Tapi macam mana Huawei dan Apple, dia akan keluar model baru. Saya nampak satu je. Kau keluarlah model baru macam mana pun, tapi kau jaga customer. Masing-masing jaga customer. Sebab dia tahu dengan customer dia boleh survive. Jadi produk biasa-biasa, tapi tengok marketing dia, macam mana dia buat campaign dia buat promotion dia. Sebab dia nak jaga customer. Produk tu dia orang kena fikir, pening. Alamak, nak fikir produk macam mana. Jadi bagi kalau orang yang buat services, aku tak nak tahu pasal produk apa nak buat. Tapi aku ada power tu, aku ada power services. Zaman sekarang dah ke arah tu dah sekarang ni. Okay, organization is by each sector. So ni contoh-contoh lah. Okay, service pay pun banyak dah sekarang ni. Macam you all kan pergi library, pulang lambat buku pun kena charge. Everything kena service. Kalau cepat lambat, nak cepat bayar lebih. Ada benda yang kalau nak cepat kena bayar lebih. Ada benda yang kalau lama kena bayar lebih. Contoh dia apa? Contoh dia lah, kalau kita nak buat sesuatu, contohlah nak print poster. Nak cepat, you kena bayar lebih. Okay. Ada satu keadaan yang mana consider kalau you lambat, baru bayar lebih. Macam parking kereta. You nak parking lama, boleh. Tapi kena bayar lebih. Tapi printing, kalau nak cepat printing, you kena bayar lebih. Cuba you fikir ke maksud saya. Dia kena dah dalam kepala kita kena selalu bermain kan. Apa yang macam teka-teki pula, apa yang dalam masa kita cepat kena bayar lebih. Ada masa kita lambat kita bayar lebih. Jom kita fikir. Fikir kita tulis catat. Oh, aku faham. Aku dah tahu aku nak buat bisnes apa lepas ni. Aku jual Apple je. Jual Apple je. Aku tak tanam Apple, tapi aku nak jual Apple. Apa yang aku boleh konsep kalau jual benda ni dia jadi mahal, apa yang jual benda ni dia lambat tapi dia cepat habis. Contohnya kopek mangga, sebenarnya cerita ni kopek mangga lah. Tapi dia sama dengan Apple juga. Kalau mangga sebiji, Apple sebiji, harga dia macam tu. Tapi harga tu kalau dah kopek, dah dengan ada apa asam-asam tu, harga dia dah lain. Contohlah kita faham. Oh, benda sama kan? Yalah pisau, takkan pisau je cuma perlukan masa je lah. Asam kita boleh tambah dengan satu lagi harga, dah jadi harga dia lain. Beli Apple, jual air apple asam boy. Dia sekarang ni konsep macam itulah, service pay. Kita nak rasa lebih, kita nak dapat lebih, kita kena bayar lebih. Kan? So banyaklah kita kena berfikirlah. Kadang-kadang kalau saya fikir benda ni lama pula jadi bisnes pula kat sini. Padahal kita belajar operation management. Productivity challenge, akhirnya kita dah masuk bab productivity. So memang dalam bab satu ni, hujung dalam bab satu adalah benda yang kita kena belajar adalah productivity. So kita ada juga calculation dalam productivity. You all kena belajar very simple calculation. Saya rasa saya tak perlu nak tunjuk pun kira dia. Dalam slide ni jelas how to nak measure productivity, very simple. Okay, kalau keluar soalan exam pun semua dapat jawab penuh sebab soalan ni senang je. Okay. Jadi economic system, input, transformation dengan output. So sekarang macam-macam mengutukarlah transformation lah, apa evolution lah. Tapi kena tahu itu adalah proses. Apa-apa pun orang gunalah apa perkataan dia. Orang gunakan dalam ekonomi kata transformation, tapi sebenarnya adalah proses. So dalam proses tu ada transformation. Okay.
Okay, ni contohlah. Okay, ini is good. Saya suka feedback. Atau feedback dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa operation dia tak panggil feedback. Kita panggil continuous improvement, CI. Kalau apa-apa buat apa, dia semua adalah CI. Cuma, yelah, kita kena dapatkan feedback. Cuma dalam operation, dia kena faham. Kita tak guna perkataan feedback, kita guna strategic feedback. Kalau kita dapatkan feedback, dia jadi feedback tu jadi satu hala. Kalau strategic feedback, dia akan jadi dua hala. Maksudnya kalau feedback tu, apa action kita nak ambil? Orang bagi cadangan dekat peti surat. Apa nak buat? Oh, kita cuma catat dah. Itu feedback. Tapi kalau kita ambil peti cadangan, dengan bersungguh-sungguh kita menyelesaikan masalah tu dan menanti lagi komen-komen dan feedback. Itu jadi strategic feedback. Kalau kata takutnya dapat komen, habislah aku dapat komen. Itu feedback. Dia tak jadi strategic feedback. Okay? Jangan takut. Kalau tanya saya, kalau orang bagi cadangan tu baguslah. At least kita tahu kat mana kita nak tambah baik dan sebagainya. Bukanlah ada catatan, matilah kita, sekolah kita dapat komen paling banyak. Okey, nanti kena turun bajet. Aduh, mana kualiti dia belajar tu. Sah-sah tak belajar operation management. Okey. Improving productivity at the Starbucks. Ini contoh Starbucks lah. Okey, Starbucks ada banyak part yang you boleh belajar lah dekat customer. Kalau tanya saya, boleh jadikan case study Starbucks tu, apa yang you duduk kat Starbucks, you observe je. Dari segi dia punya services, dari segi, kan? Mana ada orang bayangkan benda sesimpel pergi kat Starbucks, tulis nama kat Starbucks tu simple. Dah jadi macam trend dah sekarang. Jadi, kalau orang fikir balik dengan zaman teknologi ni, orang tak tulis nama dah, orang pakai. Tapi, kenapa? Tu saya kata, dalam services ni dia adalah musuh kepada teknologi. Musuh teknologi ke mana? Kadang-kadang kita fikir teknologi ke depan, dia boleh caras teknologi tu dengan because of intangible tu. Kita lah ni, dalam keadaan sekarang ni bila kita duit banyak pun tak boleh buat apa nak. Contohlah kita dah orang lah, bukan saya, kita minta jauh lah. Duit banyak tak guna juga, nak minum manis tak boleh, dah tak boleh minum manis. Nak makan benda masin sikit pun dah tak boleh, makan benda mahal. Tadi duit banyak tapi tak boleh nak buat apa. Jadi itulah konsep yang kita cuba kita fikirkan. Konsep dia, okay, kadang-kadang money, yes, you have power because you have money, but sometimes in term of services, you can create. Produk, you create, penat. Tapi services, benda yang tak perlu, tiba-tiba boleh diada-adakan dan akhirnya jadi perlu dan sebagainya. Saya nampak services akan pergi jauh lah. Cuma bila touch on the kewangan, kita ada kontrol kan kat Malaysia, ada pilihan negara dan sebagainya, ada polisi. Tapi kalau tanya saya, kita mudah dimanipulate. Kena fake dengan orang, kena tipu dengan orang, orang guna MLM cara tak betul. MLM ni sebenarnya kalau you nak tahu, dia sebenarnya kalau you baca buku akta, memang ada act larangan-larangan MLM. So saya membaca buku akta, jadi saya tahu sebenarnya orang kata dia MLM, tapi ini bukan MLM. Kalau dia nak buat kat Malaysia, dia halal. Tapi sampai satu peringkat, dia jadi haram. Jadi kenapa dia sampai satu stage, contohnya memudaratkan. Senang je. Selagi dia beri manfaat, dia okey. Tapi bila dia memudaratkan, dia jadi tak okey. Jadi MLM ni, dia sebenarnya dapat manfaat. Oh, dia bagi ke agent dia cantik. Tapi bila sampai dah ada manipulation, kenakan kat customer, itu dah mudarat. So kat mudarat tu lah yang sebenarnya tu bukan MLM. Bila orang nak buat bisnes, habuan kau. Itu bukan MLM. Itu namanya hadiah. Tapi lepas kau dapat duit ni, kau kena cari orang pula. Dengan setiap orang tu kau kena dapat 100,000 orang. Jadi kita pun fikir tak apa, saya dapat habuan je, tak fikir pasal customer. Yang tu MLM yang kita kata melanggar pada act lah, dia memudaratkan. Okay. Maksud saya bukanlah saya suka MLM, tak. Kita belajar apa tu MLM. Terus jangan MLM terus negatif. Belajar dulu. MLM ni apa? Kita baca buku act, buku akta larangan MLM tu. Baru kita faham. Okey. Jadi kita tak boleh simply dia tengok orang ni MLM tu. Bukan. Kena belajarlah baru faham MLM tu apa. Okey. Okay, ini contohlah dalam Starbucks you boleh baca stop requiring signature on credit card purchase under 25 bucks atau RM25, save 8 second per transaction. Ni masa. Kita akan belajar dalam operation management masa. Okay, change the size of the size scope. Size. Tadi masa, sekarang size. Ialah duit. Proseskan transaksi. Kita dah lama dah gerak pada transaksi sekarang kan. Kemudian new espresso machine save 20 second per shot. Ini contohlah kan. Kita kena ubah juga kan. Macam kita tengok touch and go lah kan. Kadang-kadang macam kita kata apa hal lah touch and go ni. Satu line yang ramai, ada line yang kecil. Dah tahu ramai, buka lah yang bukan touch and go tu, yang bayar tunai. Kenapa touch and go, smart tag tu banyak, orang tak ada. Kadang-kadang kat situ kalau tanya saya tak nak salahkan diorang. Tapi kalau tanya saya memang queue system diorang tak apa dah efficient lah.
Okey, kat mana? Okey, jadi tool boleh cut cost. Nak buat apa dari segi cepat, dia ada teknologi lah. Ni contoh Starbucks lah apa nak buat. Tapi bagi saya ni contoh biasa lah. Commonly kedai mamak pun buat benda yang sama lah. Kalau tanya saya, Starbucks kena belajar kat kedai mamak. Ada benda yang Starbucks tak ada nak buat, dan masa yang sama kedai mamak kena belajar kat Starbucks. Itu apa yang saya nampak lah. Kalau you observe, saya memang jenis orang yang observe lah. Saya tengok, okay, apa yang Starbucks buat ni, kedai mamak dia tak buat. Kalau dia masuk elemen ni, tip top kedai mamak. Starbucks ni ada value ni. Kalau kau kerja macam kedai mamak, lagi tip top kau. Kan? Jadi kedai mamak ni dia bagus kat apa? Dia kat service inhuman, dia bagus. Entertain, cepat. Tapi bila sampai dekat operation dia, dia kurang sikit. Tapi dekat Starbucks, dekat operation dia bagus. Macam ni lah, operation dia bagus. Tapi once to the customer, dia ada lacking on that. Kalau dia orang blend ni, tak tahu lah lepas ni Starbucks beli kedai mamak semua ke, ataupun mamak beli Starbucks ke, beli share ke, tak tahu apa jadi. Tapi kalau tanya saya, the beauty of this combination akan dapat lagi powerful lah. Siapa nak lagi berjaya? Teknologi sekarang tak penting bagi saya. Of course teknologi yes. Teknologi dengan mudah sekarang ni. Orang tak ada teknologi pun boleh get teknologi. Tapi the services tu tak ada kat semua orang. Okay, ini kiraan lah productivity. Ini kiraan ni unit produce bahagi dengan input use. Okay, ini calculation dia lah. Contoh unit produce 1000 bahagi dengan labor hours. So kita dapat quantity dia 4 unit per labor per hour. Okay, ni simple lah. Ni kiraan. Ni tak apalah, ni kiraan ni you tengoklah sebab benda ni simple je. Okay. Okay, tak tahulah nak keluar soalan exam. Mungkin ada lah soalan kiraan ni. Kan tak ada kiraan kan tak dapat makan banyak kan. Okay, sorry. Ni pasal labor skill. Productivity, variables, labor, capital, management. Kalau you tengok ni kan, kita panggil apa ni? Circuit. Okay, circuit ni. So, kita akan nampak kat circuit ni. Circuit ni jangan nampak biasa kan. Dia mungkin nak buat benda ni memang kos yang tinggi. Tapi lepas dia tak guna, orang buang je circuit ni. Contohlah remote control TV kan. So nak buat remote control tu memanglah orang yang belajar electrical dengan elektronik tu nak create circuit tu memang spend mungkin thousand, mungkin million. Okay. Tetapi bila dapat keluarkan circuit ni, harga dia RM5, RM10. Sebab tu ni patternate. Dia pattern. Sebab tu kalau circuit ni, dia kena protect. Orang senang ni nak tiru. Sebab tu elektronik senang nak tiru. So bila orang cipta elektronik, circuit ni kalau orang dapat secret dia, dan secret dia susah nak sembunyi. Dia memang senang nampak. Jadi sebab tu orang sekarang ni consider kalau macam notebook kan, kalau you buka je, dia macam buka je stiker tu dia ada. Jadi itu antara benda-benda dia nak control lah supaya okay, kalau you buka macam ni je, consider warranty dah tak ada. Contoh lah, sebab ni nak cover secret sebenarnya. Sebab kita panggil circuit ni memang kena pattern. Pattern memang puluhan ribu lah untuk protect supaya orang tak jeru. Kan? Key variable of improve labor productivity. So ni sebenarnya yelah of course kita nak ambil staff banyak mana pun tak kisah. Tapi kalau dapat meningkatkan productivity. Sebab tu orang kata sekarang, jom saya sentiasa ada kerja kosong. Kerja apa ni? Kerja kat sini mencari klien, you dapatkan job. Okay, gaji you sekarang saya bagi 2,000 tapi kena dapatkan KPI, bawa masuk 10,000, you dapat gaji 2,000. Kalau you tak dapat, kita tak bagi 2,000, kita bagi mungkin 500 je you punya fixed income. Kalau you dapat lebih, so dapat extra 2,000. Jadi kalau tanya saya sekarang ni, senang je nak kerja sekarang ni. Kerja, kalau saya nak create business pun, kerja saya every time kerja kosong. Kerja apa? Memang you kena carikan job. Sekarang cari job je. Office tak payah duduk. You duduk mana-mana pun tak apa. Yang penting buat balik job. Ada job, ada gaji. Tak ada job, tak ada gaji. Kan senang. Kalau kerja sekarang ni memang macam tu lah sekarang ni. Kalau ikutkan kawan-kawan saya, nak cari student, main kat sini je. Kerja apa? Kerja buat sales lah. Yang betul lah, memanglah. Orang nak kerja sekarang yang sentiasa kerja kosong adalah sales lah. Mana ada kerja bidang sales ni, tak ada kerja kosong. Semua kerja kosong. Pergilah mana-mana, salesman, sales girl, memang kosong. Tapi kerja dia, you datang bawa job, bawa sales, achieve KPI, baru dapat. Jadi kalau tanya sekarang ni, kalau kata kerja kat Malaysia tak ada kerja, tipu. Kerja sentiasa ada, malah ramai je company kat luar tu sentiasa bagi peluang pekerjaan, cuma kita je tak nak. Sebab kita tak suka kerja services, sebab kita tahu services susah, kan? Baru kita nampak, betul lah, services susah. Memang sebab tak semua orang yang ada mampu untuk capable untuk buat services ni. Sebab itulah orang daripada negara luar datang kat Malaysia, tackle apa yang kita tak ambil. Dia jadi salesman dan sebagainya, jual karpet, jual aiskrim, jual lah buat services dan sebagainya, tempahan aiskrim dan sebagainya. So dia nampak dah services tu, kan?
Okay, labor skill. Ni kira labor skill lah. Ini tak apa, capitals. Kita akan nampak capital yang positif lah. Management. So ensure labor and capital are effectively used to increase the productivity. Dia macam-macam tau. Kita kadang kita panggil, contoh sekarang term barang sekarang kita panggil human capitals. Kan, human capital. Dulu ialah labor and capital are effectively. Tapi sekarang dia combine together, dia panggil human capitals. Okay. Use of knowledge, gunalah pengetahuan itu dengan lepas tu apply teknologi. Ini sekarang sebenarnya teknologi sometimes tak semua orang kena create a technology, sometimes we need to apply teknologi. Paling tepat adalah menyesuaikan application of teknologi. So teknologi sekarang ni kadang-kadang orang kena invest sebab dia keep to change. Kita tak perlu invest teknologi sometimes sebab teknologi dia berubah. Kalau tanya sekarang ni, kalau saya ada company, we not invest to buy high spec of the technology. So kita kena gunakan teknologi tu sebagai contract. So kita tak apa, mahal sikit tak apa, tapi kita tak ada spend high investment of the technology sebab dia keep berubah. Contohnya, tak percaya you pakailah handphone banyak-banyak, pakai 4 handphone sekali. So dia tak efektif. So ia akan pakai satu je handphone, 3 tu mungkin nak simpan kalau bateri habis. Tapi sebenarnya satu handphone kalau dapat semua function, satu telefon dah cukup. Itu yang maksud sekarang ni. Technologies is not just only nak banyak sebab dia akan turunkan susut nilai. Okay. Knowledge society, labor has migrate from manual work to technicals, more effective use of technology, knowledge and capitals. Okay. Ni yang penting lah kan. Kalau gunakan teknologi, you kena, yelah macam sekarang orang beli notebook. Kalau tanya saya, notebook kena beli. Kalau anak saya nak satu, saya beli. Sebab saya tahu notebook ni dia akan menghasilkan apa macam-macam. Dia orang boleh buat part-time business, dia orang boleh jadi technically, dia orang boleh buat decision making. Yang ni lah akan jadi macam kenderaan dia logistik dengan gunakan sistem online, tak pergi satu tempat. Tapi kalau tanya saya, kena ada. Jadi kalau notebook tu digunakan cara betul, kalau saya ada 1000 employee, saya bagi 1000 employee. Tapi dia kena effective use teknologi itulah. Sebab daripada tu dia akan generate. Okay. Productivity in the service sector, so ni semua lah. Kalau nak cerita pasal service sector untuk on productivity, memang dia selalu fikir. Tapi productivity tu bukan hanya kepada dapatkan profit, hanya dapatkan sales. Yang productivity in the service sector termasuk dengan cost reduction ataupun dipanggil cost saving. Dengan penjimatan, ni contohlah paling ketara, orang kata Proton lagi bagus pada Pro2. Ya betul, in term of sales, memang sales Proton lagi bagus. Tapi Pro2 walaupun sales dia tak tinggi macam Proton, tetapi dia punya profit tinggi. Okay, sebab daripada jumlah jualan yang dia dapat, cost unit tu dapat profit. Tapi dia mengurangkan defect. Dia orang tak keluar banyak-banyak, dia keluarkan just in time, so maintenance less dan sebagainya. Tu kadang-kadang kalau tengok figure orang finance, orang yang tengok finance bukan orang finance lah. Proton steady lah, bonus banyak. Tengok sampai hujung tahun, Proton bagi bonus 1 tahun. Itu pun jenuh dapat bonus tahun sekarang ni. Tapi tahu tak berapa bonus Pro2? Pro2 boleh bagi bonus sampai 9 bulan atau 10 bulan. 9 bulan, 8 bulan itulah. Saya merasalah 9.5. Jadi kalau tengok sales still kalah dengan Proton, tapi how that dia boleh dapat profit return on investment tu tinggi. Jadi contoh kenapa dia bagus, mungkin Proton invest banyak. Kan? Kita tak invest banyak. Contohlah di Proton dia invest teknologi, tak payah invest teknologi sangatlah, kita apply dia teknologi. So dari segi cost kita R&D dah kurangkan lah. Okay, tak apalah, biar Proton dia nak tingkatkan sales, dia buat teknologi macam tu, tak payahlah. Pro2 kita invest sikit je, kita tukar colour lah, pakai warna pink, warna kuning, warna purple, supaya senang nak tangkapkan customer. Biarlah Proton fikirkan dia nak buat teknologi dan sebagainya, jangan risau-risau. Kita sponsor je, bagi diskaun kepada semua driving school dekat Malaysia ni, guna kereta Pro2. Jadi sebab yang banyak pakai kereta Pro2 dia orang perempuan. Lepas dia belajar dapat lulus driving school tu tak ada kereta lain. Tetaplah Myvi dan Viva di hati. Jadi dia akan pakai kereta apa yang dia belajar. Jadi itu biasa orang perempuan memang macam itulah. Dia memang step by step. So dia belajar pakai kereta Pro2, dia akan start kereta dia akan kereta Pro2. Jadi orang Pro2 ni fikir pasal services. Dia fikir kepada macam tu. Jadi sebab tu dia berjaya. Bukanlah kata dia lagi bagus daripada Proton, tak. Saya cuma nak bagi example, good example how that Proton mungkin dia invest R&D teknologi tapi dia missing on the services.
Tapi macam mana Produa kalah dekat teknologi, dia guna apply je, tapi dia go through the services and then dia dapat, dia tak compete Proton, tapi in term of internally dia sukses. Employee pun happy. 9 bulan aku kerja Proton macam nak mati kerja sebulan je. Nanti yang bagus-bagus staff daripada Proton akan move to the Produa. Of course lah Produa ketika tu pun dia akan menjaga anak buah dia takkan tukar. Okay, yang kerja Produa, you dah lama kerja dengan kita orang, kita make sure kerja kat sini, dia pun happy dan sebagainya. Kan? Okay, ini lain-lain productivity at Taco Bell, ni contoh lah. Kan? Improvement apa yang dia buat, kan? Kita boleh belajar lah apa improvement dia buat. Okay, current challenge dengan OM sekarang lah. Kita ada masalah dengan orang berada di depan kita, merasakan global tu lagi penting, supply chain partnering lah, sustainability, kelestarian. Ni words yang berbunuh kadang-kadang sometimes. Oh, sebut pasal kelestarian, sustainability, but the most important thing, you kena faham dulu sebelum sampai kelestarian. Dia begini, kelestarian ni kalau dalam product life cycle, kita kena belajar dekat introduction punya part dengan grow punya part. Baru kita boleh sebut sustainability ni. Sustainability ni sampai matured level, dan matured tu sangat banyak. Maksudnya kita dah sampai satu peringkat yang stable tu dan duduk kat tempat stable tu lama. Maksudnya kita tak ada kompetitor dan sebagainya. Tak boleh nak sebut sustainability. Buat masa sekarang ni kita kat duduk kat mana. Jadi dalam operation management, of course kita we benchmark to the sustainability, tapi kita kena make sure proses yang cari cost, focus on quality, yang tu benda tu kita kena study. Quality and productivity, and last sekali adalah lean operation lah. Ini memang bidang saya lah specifically. Kalau you tengok tajuk PhD saya, kalau check nama saya, Nurul Fazli, akan jumpa lean lah. Saya punya bidang memang bidang lean lah. Mostly dalam operation ni senang lah. Nama pendek dia lean lah. Bila dengar lean je, oh okay. Kalau lean dia memang dia very particular lah, daripada material sampai habis, sampai kat customer pun dia sangat particular. So ada lean customer, lean material, lean teknologi, semua lean. Apa pun sebut lean, lean lah. Beruntung orang nama lean. Beruntung lagi orang dapat lean. Okay, ni ethics, social responsibility and sustainability ni perkara-perkara yang nak engage to community dengan customer lah. And in term of ethics kena jaga dari segi long term. Social responsibility, you dah dekat dengan engage dengan community. So benda tu jadi macam tak guna kalau you bagus, tapi sebenarnya you tak dekat dengan customer. Jadi orang sekarang ni mudah rasa empathy bila you engage dengan kita, you selalu bantu dengan engage dengan masyarakat. So benda tu akan dapat. Sekarang ni database customer macam tu lah. Kalau tengok kat YouTube pun, you tengok banyak orang dapat like, banyak dapat view and generate duit. Ada jadi YouTuber dapat duit tu, mostly dia bawa konten dia adalah konten banyak berkaitan dengan ethics dan social responsibility lah. For example, you kena pergi tengok Indonesia lah. Indonesia dia punya populasi dia ramai. Kan? Buat tak apa-apa pun dapat 1000 view. Kita punya buat bagus dan dapat 100 view pun susah. Jadi kalau my study memang perkara etik, social responsibility and dengan sustainability, banyak company gunakan platform YouTube untuk engage dengan customer lah. Kat situ orang rasa macam seronok lah beli produk kita sebab kita ada nilai etik, social responsibility and sustainability. Dan berdiri kaitan dengan operation. Jadi bila operation kita kena fikir juga aspek ni. Kalau kita tak fikirkan aspek etik, okay, kita mungkin operation bagus tapi in the end kita tak dekat dengan customer. Right? Stakeholders also, so those with the including customer, ni lain-lain lah. Stakeholders yang tadi saya sebut customer je kan, so lain-lain juga lah sebenarnya, distributors, supplier, lender, owner, employee and community members. Okay, itu saja untuk bab 1. Minta maaf saya pun sebenarnya tak nak ambil lama itulah, tapi itulah tak mampu. Ini pun dah sejam lebih, saya target dia nak sejam je. Okay, saya buka soalan sekiranya ada soalan. Okey. Sembang macam itulah dalam kehidupan, dalam belajar operation management kena relate lah. Tapi minta maaf lah, mungkin saya laju. Saya bukan laju, kadang tak short je kejar syllabus ni. Tapi itulah kita ada 14 minggu kan. Kalau kita ada 14 tahun lain. Kan? Jadi kita kena habis juga dekat first chapter. Saya takut kelas lain yang mengajar operation management ni adalah Dr. Azrin. Dr. Azrin adalah good pair sebab Dr. Azrin sama dengan saya kat Pro 2 dulu. Lepas tu Dr. Mak Isnin. Dr. Mak Isnin pun ada experience dekat retailing. Macam saya dekat Jasco, dia pernah experience dekat apa tu yang Kaliwan Hijau tu? Lupa saya. Lupa dah. Namanya Pasar Raya pun lama dah tak pergi. Dah tak ingat dah. Giant. Okey, Giant. Okey. Alright.
ada soalan, apa-apa soalan? So saya tunggu dekat bahagian chatting ataupun you boleh tanya kat live apa-apa soalan, santai-santai saja. Okay. Okay, dekat bahagian chatting this is your homework. Saya nak minta you all cuba explore. Ini apa? Sebab kita punya assignment berkaitan dengan ni. Assignment kita nak melukis. So kita akan, salah satu assignment kita, beza sikit lah. Saya tak ada spesifik apa kita nak kena buat. Tapi berdasarkan apa yang you faham, apa yang you tahu, apa you minat nanti. You tak tahu sekarang, bila you explore ni you akan nampak. So memang topik kita adalah visual stream mapping. So assignment tu saya tak pentingkan muka surat. Saya tak pentingkan size. You nak pakai A3 ke A4 ke, tak kisah. A5 ke, A5 kecil kan, A2 ke kan. So memang kita kena melukis. Melukis adalah bila kita dapat satu idea, macam satu rumah lah. Rumah ni kita nak masukkan barang kan. Bila tengok rumah, macam best lah, masuk rumah semua benda ada kan. Tapi dia minimize cost, dia betul-betul ada valuable, betul-betul manfaat, dia bukan perhiasan, dia bukan cantik. Jadi kalau dekat tempat kerja, kita kena bincang tempat kerja lah. Kedai ke, kilang ke, hospital ke, klinik ke, macam mana you nak buat visual stream mapping yang baik. So dia ada before and after. Dia macam tu lah. So kalau tempat kita sekarang macam ni, dengan buat visual stream mapping, apa yang berlaku. Jadi mungkin orang kerja tak pernah jalan dan sebagainya. Menarik visual stream mapping ni. So nanti you explore video-video, mungkin you try Google image yang berkaitan dengan visual stream mapping. This is your assignment. So saya tak buka spesifik apa you nak kena buat. Tapi saya nak tengok level of your knowledge. Nanti macam mana you boleh cerita dengan saya. Cerita kat group WhatsApp je, bukan nak suruh buat video lagi. So kat situ nanti saya akan spesifik apa yang nak kena buat. Okay. Assignment kita adalah group. Kita ada group, kita ada 2 assignment. Satu assignment besar sikit, satu assignment kecil sikit. Dan kita ada test. Test jangan risaulah. Saya tak risau sangat dekat time-time pandemik ni test. Saya rasa kalau saya bagi soalan pun confirm you buka buku. Jadi saya pun tak payah cakap lah open book ke close book ke. Kita anggap je lah ni soalan. Pandai-pandai je lah. Tapi kita ada dua assignments. Assignment tu group. Dan saya tak nak bermain dengan muka surat lah. Tapi saya nak bermain dengan keseronokan, you dapat knowledge. Jadi visual stream mapping ni merupakan subjek kita dalam kita punya ni lah. Jadi tu mungkin assignment pertama lah. Menarik. Kalau saya buat assignment sebelum-sebelum ni dekat universiti ni atau universiti lain, bila sebut pasal ni, dia orang tak tahu. So bila dia orang tahu, best visual stream mapping. Jadi saya biarkan dulu, nanti saya spesifik. Tapi tajuk dia visual stream mapping lah. Ada soalan? Ada soalan tak nak tanya pasal subjek operation management? Minta maaf lah sebab nak kena cover syllabus kan. Mungkin ada nampak macam laju sikit. Dekat bahagian chatting. Saya suka soalan Aida. Mapping assignment kena lukis macam mana duduk jauh. Kena fikir dah nak belajar operation management. Itulah sebenarnya task yang in the behind of scenes. Macam mana tu kan? Kata belajar operation management. Jadi kena fikirkanlah macam mana duduk jauh-jauh tu kan. Ada solution. Nanti tahulah macam mana. Okay, next. Ada soalan lain? Tak apa, you explore je. Nanti minggu depan itulah minggu depan nak masuk bab 2 pula kan. Tak apalah, time to time nanti kita bincang kat group WhatsApp lah. Group WhatsApp kita free dia sikit. Bila-bila boleh pagi, petang kan. Kita nak share pasal visual stream mapping, nanti saya share. Kalau nak artikel jurnal saya boleh bagi. Kalau nak buku pun boleh cari. Buku tak banyak lah, tapi banyak report lah. Tapi jangan pening-peningkan sangat membaca ni. Cuba tunjukkan ke kawan contoh gambar. Jadi siapa-siapa yang jumpa gambar yang best pasal visual stream mapping, boleh share kat group WhatsApp lah. Tapi janganlah jadi macam-macam benda lah kan. Yang nak share tu kena share yang best lah. Kalau share setakat melepaskan batuk di tangga tak payahlah kan. Jadi kalau nak share apa-apa yang you nampak pasal visual stream mapping tu share. Dekat situ nanti kita akan nampak kat mana you punya level. Jadi assignment tu akan ditentukan minggu depan lah. Tengok level tu. Kalau kata level tu tinggi, maka assignment tu boleh ke situ lah. Kalau kata level you macam
tak boleh dengan kekangan pandemik ni kita kawal. Okey. Boleh lukis guna komputer boleh, lukis pakai tangan boleh, pakai pensel 2B boleh, pensel picit boleh, semua boleh. Nak pakai kertas lukisan tampal-tampal kertas pun boleh, semua boleh. Nak pakai gam, nak pakai gam pakai ubi, semua boleh buat. Jadi open, dia tak ada law kat sini. Kan. Cuma tengok-tengoklah sebab dia agak drawing tu agak dia banyak, dia ada main colour, dia ada buat garisan, dia ada kena label, dia kena legend, dia banyak lah. Sebab tu kita bukanlah buat satu kilang kita bukan buat satu kilang. Kita mungkin buat satu bilik, satu area, satu corner, bukanlah kena lukis satu Mid Valley tu, tidak kan. Boleh nak draw IO pun boleh. Kena pencil colour. Kalau siapa yang pernah ambil subjek dengan saya, dia tahulah macam mana final exam dengan saya. Dia gelak, saya dah pesan kat final exam bawa pensel warna, pakai pen color ke highlighter. Tiba-tiba dapat soalan baru dia tahu. Kena main lukis rupanya final exam saya. Nanti kita fikir Nur Azizah tanya kalau macam nak submit hard copy ke, mungkin hard copy kena hantar. Tengoklah kalau tak costly lah kan. Kalau tak scan ke bagi macam tu kat saya lah. Kan? Tengok nanti macam mana. Tengok you punya end product tu. Kalau rasa kena post, kita post lah. Tapi kalau kata yelah post pun mungkin dah hujung-hujung deadline kan. Tak apa, you tunjuk dulu gambar. Saya cuba nak bayangkan semua benda yang kita buat sekarang kena convert video. Dan saya rasa bukan saya cakap tadi kan, kita tak perlu invest video tapi kita kena belajar applicable video. Kalau tanya sekarang ni you all muda lagi, cuba tengok dekat video dan sebagainya, macam-macam template dah ada nak buat video, dah tak susah dah buat video macam dulu. Guna handphone pun dah boleh buat video. Kalau nak saya tengok buat video pakai handphone lagi kreatif daripada kita nak edit. Jadi due date jangan risaulah due date, kita boleh sampai paling cepat tu lah dalam sistem nak minggu ke-12 tu kan. Tapi saya pertimbangkan lah kalau rasa minggu ke-12 tu rasa-rasa. Tapi itulah jangan cerita tu nak lambat, kita time to time buat lah. Sebab tu saya tak nak jadi assignment ni nak kena 20 muka surat, saya tak nak. Nanti mungkin you ada subjek lain nak kena buat kan. So subjek ni relax je, sambil-sambil relax tu buat lah. Semua tanya due date. Okay, saya rasa itulah ikut fair to all lah kepada subjek-subjek lain, biasanya minggu ke-11 atau minggu ke-12 lah. Tapi saya rasa kita pegang tu dulu. Kalau rasa nak extra nanti kita tambah lagi. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan kita boleh rehat dulu. Nanti kita sambung perbincangan kita dekat grup WhatsApp. Boleh tanya-tanya. Tak terhad hari ni buat semua. Dekat grup WhatsApp tu nak tanya malam karang boleh, terbangun 3 pagi kan nak tanya-tanya boleh, esok lusa boleh nak tanya apa semua. Cuma tema kita hari ni adalah sampai ke minggu depan, kita punya tema perbincangan kita adalah visual stream mapping. Kita tanya semua orang lah, yang grup A ke grup D ke, kita bincang, tengoklah. Kalau tanya saya dengan tanya visual stream mapping tu apa tu tak nak lah. Kalau tunjukkan gambar ni, tak faham lah gambar ni, that saya akan explain lah. Tapi janganlah gambar pelik-pelik sangat, saya pun tak tahu kan. Tapi tengoklah, saya rasa benda yang menarik. Kalau you pergi dekat Google search, pilih Google Image. Dekat tu you type je visual stream mapping, keluar macam-macam lah. Kalau you Google, you akan nampak, rupanya dekat bilik tidur pun boleh buat visual stream mapping. Kan? Dia macam, yelah, benda tu dia akan menjadi bila kita buat visual stream mapping tu, benda tu akan jadi lebih baik. Dia akan, macam kita belajar tadi lah, lebih efisien, lebih productivity, dia akan reducekan cost, dia akan dapat benda-benda yang baik. Kita kata yang baik. Keluar value stream mapping. Okey, tak apa. Kalau macam tu tak ada soalannya, kita sambung kat grup WhatsApp. Terima kasih semua. Minta maaf saya rasa ada yang keluar masuk mungkin network tadi. Okey, saya nak stop video ni. Semoga semua sihat dengan pandemik ni, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan pening-pening, jangan stres. Kalau rasa assignment ni berat, beritahu. Saya nak santai-santai je. Saya tahu bila guna video ni mungkin ada yang tak dapat coverage dan sebagainya. Tak apa, saya record. Saya cuba masuk dalam YouTube. Bila you free pergi satu tempat yang network yang bagus, nanti you upload lah. Jadi
Jadi dalam kelas ni saya tahu attendance penting, okey, tapi itulah saya faham dengan dalam keadaan kekangan ni. Tapi jangan left, jangan tak buka WhatsApp, itu penting. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih Pak Cik. Sama-sama semua. Thank you.